Nabi suka memakai baju warna hijau, dan Nabi juga pakai baju yang berwarna merah. Sayyidina Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu mengatakan bahawa aku pernah melihat Nabi SAW memakai pakaian berwarna merah, dan tidak pernah aku melihat seorang yang lebih cantik daripada Nabi. Baik, warna merah ni warna apa? Kata guru kami Syekh Yusri hafizahullah, warna merah yang dimaksudkan adalah warna koko. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terus. Oh, mic. Mana mic ni? Apa ni mic? Masuk jihad ke? Tidak. Bismillah. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa sallallahu ta'ala wa nafa'ala bi rabbihi wa bi masyiatihi da'wahi amin. Amin. Dan bagi kita menjalankan kepada kita agar memuliakan rambut jangan hina. Sekarang perbincangan berkenaan dengan memuliakan rambut kita sendiri. Tadi berkenaan dengan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang masuk berkenaan dengan arahan dan juga saranan Rasulullah agar kita memuliakan rambut yang ada di atas kepala kita. Jadi rambut ni bukan hanya mahkota bagi wanita sahaja, juga kepada lelaki. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya pernah mencukur rambut sebanyak 4 kali. Dan kemudian pernah menggunting rambut sebanyak 1 kali. Nabi gunting sekali sahaja seumur hidup, dan 4 kali mencukur rambut. Faham? Itu saja yang disebut dalam sirah. Jadi tidak dituntut kepada kita untuk sentiasa mencukur rambut kita. Dan baginda kecuali kalau kata dengan sebab yang lain. Contoh macam dibuat dengan bentuk tarbiyah bagi pelajar-pelajar di pondok, biasanya dicukur rambut mereka setiap hari Rabu. Setiap Rabu akan dicukur rambut selama 40 Rabu, 40 kali, dengan harapan tafaul, optimis, moga-moga akan dimasukkan dalam kepala otak mereka ilmu yang bermanfaat. Sebabkan kerana hari Rabu adalah hari yang dijadikan cahaya dalam riwayat, maka dicukur rambut pada hari Rabu dengan harapan moga-moga akan senang masuk ke dalam kepala mereka cahayanya ilmu. Itu dibuat macam tu. Tidak ada sebahagian orang laksanakan kepada anak-anak dia, cucu dia. Anak kecil selama 40 hari, 40 Rabu dicukur rambut anak tadi. Setiap Rabu cukur rambut, setiap Rabu cukur rambut untuk diberikan moga-moga anak tadi akan dilimpahi dengan cahaya ilmu, insya-Allah. Ada yang buat macam tu. Cuma ketika mana setelah selesai benda yang macam tu, tidak lagi dituntut untuk kita cukur rambut. Itu maksudnya. Dan baginda menyarankan pada kita agar memuliakan rambut, jangan hina. Ini kita kena jaga rambut kita. Bagaimana menjaga rambut? Seterusnya. Rapikannya dengan minyak yang mulia dari pokok yang didoakan Nabi. Ini pokok apa? Pokok zaitun. Iaitu dengan minyak zaitun. Jadi kena rapikan rambut kita dengan minyak zaitun, kerana pokok zaitun ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, Allahumma barik fi zaiti waz zaitun. Ya Allah, berkati pada minyak zaitun dan juga pada buah zaitun. Diberkati pada zaitun dan juga pada minyaknya. Dan minyak zaitun didoakan oleh 70 orang para anbiya alaihi wassalatu wassalam. 70 nabi pernah mendoakan pokok zaitun. Terus. Dan lagi jangan kerap menyisirnya. Itu sikap wanita jangan dilupa. Ikutilah petunjuk Nabi yang mulia, takkan rugi di akhirat dan di dunia. Naam. Lelaki jangan kerap menyisir rambut. Kerana ni orang perempuan, perangai orang perempuan. Orang perempuan sahaja yang rambut mereka disisir selalu. Orang lelaki tidak dituntut untuk mereka menyisirkan rambut. Faham? Orang lelaki tak dituntut menyisir rambut selalu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebut, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibba.
Nabi melarang menyisir rambut melainkan kadang-kadang. Maksudnya kena selang-seli kan. Hari ini sisir rambut, esok tidak sisir rambut. Lusa sisir rambut, tulat tidak sisir rambut. Begitu cara dia. Kata Imam Ibn al-Arabi radhiyallahu taala anhu, muwalatuhu tasannu', yakni berlebihan dalam menyisir rambut itu adalah berlebih-lebihan. Maksudnya berterusan menyisir rambut. Hari ini, esok, lusa, setiap hari sisir rambut, ini berlebih-lebihan kata Rasulullah kepada lelaki. Wa tarkuhu tadannus, meninggalkan menyisir rambut bagi lelaki, langsung tak sisir rambut pun masalah, ini mengotorkan rambut. Wa ighbabuhu sunnatun, yang sunnahnya apa? Dengan cara kita menyelang selikan. Jangan dijarang-jarangkan selang sisir rambut. Hari ini sisir, esok tidak sisir. Itu cara dia. Bagi lelaki. Perempuan setiap hari tidak ada masalah. Karena bagi perempuan keadaan mereka suka berhias, maka itu adalah sikapnya orang perempuan dan dibenarkan kepada mereka, tidak kepada lelaki. Terus. Bab pada menyatakan celak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan celak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicelak pada mata. Pada celak yang dipakaikan di mata, bukan celaka, celak tu. Dia bicara celaka lah. Terus telah berpesan. Telah berpesan baginda pada kita. Tak betul. Telah berpesan baginda pada kita. Telah berpesan. Tak betul. Telah tak betul. Pada kita. Tak betul. Telah berpesan baginda pada kita, bercelaklah dengan ismit, jangan lupa. Senang apa? Kau teruk. Kau jangan lagi. Telah berpesan baginda. Tak boleh. Bravo. Bercelaklah dengan ismit, jangan lupa. Ya. Telah berpesan baginda pada kita, bercelaklah dengan ismit, jangan lupa. Jadi Nabi SAW berpesan kepada kita, jangan kita lupa untuk kita bercelak dengan ismit. Bercelak dengan ismit. Ismit adalah sejenis galian yang dibuat daripada jenis galian yang mana digunakan untuk bercelak. Ada dijual di pasaran ada. Wallahu a'lam di Malaysia ada jual ataupun tidak ismit ini. Tapi kalau di Madinah ada jual, di Mekah ada jual. Jadi jangan lupa untuk kita sentiasa bercelak dengan ismit. Kalau tidak dengan ismit, dengan apa-apa celak sekalipun tidak ada masalah. Terus. Padanya faedah besar buat kita mencerahkan, melebatkan bulu mata. Baik, ini faedah bercelak dengan ismit. Yang pertama, ianya akan mencerahkan bulu mata, mencerahkan mata dan melebatkan bulu mata. Itu dua faedah bagi bercelak dengan menggunakan ismit. Yang pertama mencerahkan mata, yang kedua melebatkan bulu mata. Tapi bagaimana cara dia? Caranya iaitu dengan cara kita melakukan seperti yang Nabi lakukan. Dipakaikan celak pada waktu tidur. Faham? Sebelum tidur. Minta maaf. Bukan waktu tidur macam mana nak pakai. Sebelum tidur dipakai celak sebelum tidur, pada waktu malam. Sebanyak berapa kali? 3 kali kanan dan kiri. Nanti kita akan sebut. Dan kaifiatnya. Dan kaifiat yang ditunjukkan baginda 3 kali kanan kiri pada mata. Bagaimana cara Nabi tunjuk bercelak dengan menggunakan ismit ini? Dengan menggunakan bekas celak dan sebagainya. 3 kali kanan kiri. Disebut kanan dulu. Kanan kiri. Maksudnya mesti kanan dulu, baru kiri. Sebab tu saya sebut kanan kiri. 3 kali kanan kiri pada mata. Bagaimana cara dia? Ada beberapa cara yang ditunjukkan oleh para ulama. Yang pertama dengan cara 1 2 2 3 3. Faham? Yang kedua 1 2 1 2 3 3. Boleh? Itu cara kedua. Yang ketiga 1 2 3 4 5 6 tak buat. Kenapa? Kerana suruh ganjil. Sebab tu saya kira tadi yang ketiga dengan cara kiraan 1 2. Tak kira 1 1. 1 2 3 4 5. Maka dikira dengan ganjil.
Maksudnya bagi pandangan yang ketiga ni, dia menganggap ganjil tadi dengan kiraan gabungan kedua-dua mata. Manakala para ulama yang mengira dengan tiga-tiga, mereka kata ganjil tadi dikira dengan mengikut belah mata. Sebelah mata 3 maka ganjil, sebelah lagi 3 ganjil. Jangan digabung dua-dua, gabung dua-dua jadi 6, maka jadi genap. Maka yang pandangan ketiga yang saya sebut tadi ni, itu kerana mereka mengira kedua-dua mata tadi dikira dengan ganjil, gabungan sekali. Boleh faham? Itu maksudnya. Itu antara cara-cara yang ditunjukkan oleh para ulama. Terus disebutkan oleh Imam Iraqi radhiyallahu anhu. Terus Tujuan bercelak itu ada dua. Yang pertama perhiasan, yang kedua jika diniatkan berubat dengannya dapat faedah yang besar buat mata. Nah, tujuan bercelak itu ada dua. Tujuan bercelak ada dua. Yang pertama perhiasan. Ini yang pertama, tujuan bercelak untuk perhiasan. Saja nak menghiaskan mata kita dengan cantik. Baik orang perempuan boleh tak pakai celak dengan niat berhias? Boleh, tidak ada masalah. Adakah mereka perlu pakai spek mata hitam pula lepas tu, lepas pakai celak? Tak perlu. Karena itu termasuk ma zahara minha, perkara yang dibenarkan mereka menzahirkan perhiasan tersebut. Jadi macam pakai gelang, macam pakai rantai dan sebagainya, dibenarkan bagi mereka untuk menzahirkan perkara tadi seperti mana celak. Celak juga dibenarkan untuk mereka berhias, tidak ada masalah. Itu kalau pakai nampak cantik Ustaz. Kalau pakai celak dia orang nampak lagi segak, comel. Itu dibenarkan bagi mereka untuk menzahirkan perkara tadi, tidak ada masalah pada mata mereka. Yang pertama perhiasan. Yang kedua apa dia? Yang kedua disebut di bawah. Nah, yang kedua saya sebut di bawah. Yang kedua ini dipanggil uyub syariah, termasuk dalam aib dalam syair. Nah, aib dalam syair dipanggil apa ni? Aib syair apa? Dipanggil apa? Hah? Panggil apa Aziz? Bukan mengaji banyak kali dah kita ni. Macam panggil apa? Alif. Panggil apa? Hampa ni tak dobit no. Kita temin. Saya baik jawab. Saya baik boleh jawab kan. Kalau tidak putus hubungan. Tadmin dia panggil, tadmin. Tadmin dia benar berarti uyub syariah. Dia panggil aib dalam syair. Karena saya sambung syair yang pertama pada bait yang pertama tidak selesai, disambung pada yang kedua. Dia panggil tadmin. Dia panggil uyub min uyubi syariah. Jadi tujuan bercelak tulis tuan-tuan sebab tu lepas ni lupa. Tulis. Lepas yang kedua tu dikarih kat kedua tu dipanggil ini termasuk dalam aib dalam syair. Dipanggil tadmin dia panggil. Ta dha mim ya nun tadmin. Kalau tulis dalam bahasa Arab. Baik. Jadi tujuan bercelak itu ada dua. Yang pertama perhiasan. Yang pertama perhiasan, yang kedua apa dia? Yang kedua bawah dia. Tu dia panggil aib tu. Patutnya disebut dalam satu syair. Barulah orang tak keliru. Tapi saya pergi sebut yang kedua tu, tengok di bawah dia turun. Yang tu yang dipanggil sebagai uyub syariah. Yang kedua apa dia? Jika diniatkan berubat dengannya dapat faedah yang besar buat mata. Jadi yang kedua dengan niat untuk berubat. Jadi syarat dia mesti berniat untuk berubat. Mesti berniat. Barulah dapat faedah besar buat mata. Jadi kalau tak berniat, maka tak dapat faedah tadi, kata Imam Bajuri. Jadi kalau kita pakai waktu malam tanpa niat untuk berubat mata kita, nak bagi mata kita cerah dan nak bagi mata kita, bulu mata kita lebat, maka tak dapat faedah tadi kalau tak berniat. Kalau hanya pakai saja. Tak. Kita pakai dengan niat, saya mengikuti Rasulullah SAW dan saya berniat untuk melebatkan bulu mata dan juga mencerahkan bulu mata saya. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, iktahilu bil ismid fa innaha yajdul basar wa yumbitu sya'ar. Kata Rasulullah. Bercelaklah kamu dengan ismid kerana ianya akan mencerahkan mata dan melebatkan bulu mata. Itu maksudnya ni. Wa yumbitu sya'ar. Dalam hadis sebut melebatkan bulu. Bulu apa? Bulu mata lah. Bukan yang yumbitu sya'ar maksudnya melebatkan bulu janggut tiba-tiba ya. Bubuh kat mata yang melebat bulu janggut. Tak, bulu mata. Tamam? Jadi kalau diniatkan berubat dengannya maka dapat faedah yang besar buat mata. Terus. Dan bercelak dengan niat perhiasan tiada ditentukan pada ahad zaman. Nah, tuan-tuan kena baca macam Ustaz Siraj baca. Kena baca, kalau nak baca kena baca macam tu. Kena baca ikut nagham. Dan bercelak dengan niat perhiasan
tiada ditentukan padanya had zaman. Maka kalau bercelak dengan niat untuk berhias, tak ditentukan padanya zaman. Waktu bila pun boleh maksudnya. Sebab sebahagian orang mengatakan bahawa celak dia tidak boleh pakai pada waktu siang. Ini bercanggah dengan sunnah. Tak, kita kata bercelak dengan waktu siang tadi, kalau dengan niat berhias tidak ada masalah. Pakai waktu bila pun tak ada apa. Yang tak dibenarkan, yang kalau kata berniat untuk berubat, barulah pakai waktu malam. Faham? Jadi kalau orang dilihat, kita nampak ada orang pakai celak waktu siang, orang lelaki, kita kata dia berhias, dia niat dia nak berhias. Tidak ada masalah. Dan ini juga disebutkan oleh para imam, contohnya seperti Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu. Terus, jika tujuannya untuk kesihatan, setiap malam jangan lupa berat-berat. Kalau tujuannya untuk kesihatan, maka jangan lupa pada setiap malam mengikuti peraturan yang telah kita sebutkan, iaitu kanan kiri 3 kali kanan kiri, iaitu dipakai tangan kanan di mata kanan 3 kali, di mata kiri 3 kali, seperti yang kita sebutkan tadi. Ataupun dengan maksud ganjil. Kalau kata ada orang tu dia ikut dengan cara yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5 contoh, maka pada waktu tersebut pun dikira juga sebagai sunnah. Terus, sungguh indah sunnah Nabi yang mulia, ikutilah pasti beroleh bahagia. ini antara sunnah yang telah mati. Berapa ramai di kalangan kita yang dah tak pakai celak lagi dah sebelum tidur. Betul tidak? Kena amalkan balik sunnah tadi. Sunnah kalau diamalkan ketika matinya sunnah tersebut, dihidupkan kembali, maka pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Jangan tinggal sunnah tadi. Nampak kecil saja, pada tiap malam bubuh celak saja, dapat pahala besar. Kerana waktu tu orang dah tinggal. Tuan-tuan perasan orang tua-tua kita dulu, di rumah mereka mesti ada mukhulah, bekas celak yang dibuat daripada tembaga tu kan. Perasan tak? Rumah orang tua-tua kita mesti ada. Kalau balik Mekah mesti beli yang tu, bagi kat adik-beradik. Lah tak ada dah. Lah orang beli balik apa? Balik beli apa? Tasbih digital. Buah kat tangan lah. Lekat tangan. Tasbih tu dengan tasbih kayu mana lebih afdal? Tasbih kayu lebih afdal. Tasbih kayu ni lebih afdal tuan-tuan daripada tasbih digital. Kita tasbih digital lagi senang Ustaz nak ingat. Kami dah lupa. Lupa berapa ratus tu. Lupa lagi bagus. Ulang balik. Ni tasbih kayu. Ini lebih afdal dipakai. Kenapa? Kerana ini termasuk akuan, benda yang hidup. Ini lebih utama kita pakai. Bukan kita salah pakai tasbih digital, tidak ada masalah, silakan, tidak ada masalah. Kata bid'ah pula, dah. Kita bukan jenis orang tuduh bid'ah ke orang. Lagi comel pakai tasbih mana pun tidak ada masalah, semuanya mengingati Allah Ta'ala. Tak ada lah orang pegang tasbih tu dia ingat benda lain, ingat milah, tak ada. Dia akan ingat Allah pada waktu tersebut. Betul? Tapi takut dia kira orang lah. Masuk dalam AXIA pakai tu juga, kira orang. Tapi mungkin sambil dia bertasbih boleh jadi juga kan. Subhanallah boleh jadi, kita tak dengar. Walaupun dia pakai seksi dengan zikir tidak apa ni, bukan mesti lazim kan. Bukan mesti tak boleh berpisah. Mungkin orang tu dia seksi tapi dia ahli zikir, boleh jadi juga. Moga-moga dengan zikir tadi akan menyebabkan dia akan tutup aurat dia lepas ni kan. Baik, yang penting baik sangka kita dengar orang. Yang tu maksudnya pakai tasbih yang kayu ini lebih afdal, lebih baik kata para masyayikh. Faham? Baik. Terus, lepas ni kalau pergi Mekah jangan lupa beli tu mukhulah tu. Jangan lupa beli yang tu. Apa ni, payah jumpa dah betul pun. Ada banyak. Kat kedai-kedai Arab banyak lagi. Orang Pakistan banyak beli. Orang kita dah jarang beli benda tersebut. Lepas ni beli, nak ingatkan balik keluarga kita dengan perkara tadi, beli yang tu, bagi kat dia. Lepas tu dia terlupa juga, beli kitab ni, bagi kat dia. Lepas tu kata kat dia ni, bab ni menyatakan celaka tu celak, bukan celaka, baca bagi betul. Bab celak Nabi SAW. Terus, bab pada menyatakan tentang pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini bab pakaian baginda Nabi SAW. Terus, ketahuilah wahai saudaraku semua, hidup Nabi kita sangat sederhana. Walau Tuhan memberikan kepadanya perbendaharaan dunia dan isinya, dan pakaian yang paling disukainya, khamis 2 hanya 1 tiada 2. Nabi suka pakai khamis. Apa khamis? Khamis dalam bahasa Arab ada beberapa maksud.
Yang pertama, pakaian yang dipakai di bahagian dalam. Yang ini pakaian ni, baju panas yang kita pakai dalam. Ini qamis. Juga qamis disebut kepada pakaian yang biasa dipakai, yang dibuat daripada kain katan dan tidak berbelah. Baik, yang saya pakai sekarang ni, ini kain dipanggil apa ni? Ini saya pakai ni dipanggil apa? Dipanggil qamis, tidak dipanggil jubah. Tak ada seorang dalam majlis ni yang pakai jubah. Semua pakai qamis. Faham? Tak ada orang pakai jubah. Jubah, makna jubah dalam bahasa Arab yang berbelah, daripada atas ke bawah berbelah. Maka tu baru dipanggil jubah dalam bahasa Arab. Maknanya pakaian yang dipakai oleh masyayikh, habaib, contohnya hak dipakai di luar, pakaian dalam, pakaian luar dia yang berbelah, yang tu baru dipanggil jubah. Pakaian yang dipakai oleh para masyayikh Al-Azhar Al-Syarif dipanggil kakula. Kakula tu jubah luar yang dipakai, ataupun imam masjid. Imam kalau nak semayang ataupun nak khutbah Jumaat, dia ada pakaian luar yang dipakai. Itu baru jubah dipanggil. Yang ada butang tu, yang dipakai butang sampai ke bawah, atau tak ada butang, tu pun dipanggil jubah. Yang ini bukan jubah, ini qamis. Faham? Tapi orang Melayu kita semua jubah. Di kedai Arab, jubah ada jubah. Sampai orang Arab pun lupa jubah tu apa dia, qamis tu apa dia. Disebabkan kita, faham? Maka kita telah merosakkan bahasa mereka. Dan Arab pun kalau tanya balik, mereka pun tak tahu. Mereka apa jubah? Ni jubah, ni jubah. Kerana dia terpengaruh dengan orang ajam. Faham? Kalau tengok balik dalam ensiklopedia pakaian dan tengok balik dalam perbahasan para ulama, jubah maknanya yang berbelah daripada atas ke bawah. Kena jaga balik bahasa tersebut, kalau tidak rosak bahasa. Jadi kalau kita pergi pula, kalau pergi ke Arab pula, pergi tanya dekat mereka, qamis ada? Tak faham pula dia. Qamis. Jadi kita kata ni lah qamis. La, ada jubbah. Hadhihi jubbah. Dia pun bodoh. Dia pun tak apa nak arti. Akhirnya dia guna juga bahasa uruf yang orang duk guna biasa pada waktu tersebut. Apa? Tak, sekiranya ni qamis. Ni baju yang kita pakai ni qamis. Dan baju yang abang-abang pakai baju Melayu ni pun qamis juga. Kenapa? Ada baju Melayu yang berbelah sampai ke bawah. Kita kata tu walaupun berbelah tapi sampai tengah ya. Dia tak sampai bawah. Dia setengah saja. Maka tetap dipanggil qamis. Jubah ni mesti panjang dan berbelah sampai bawah. Faham? Jadi jubah qamis Nabi suka. Kenapa Nabi suka qamis? Kerana dia ringan pada tubuh dan sesuai dipakai pada musim sejuk dan panas. Kerana kain katan ni sesuai untuk pada semua musim. Musim panas pun sedap pakai, musim sejuk pun sedap pakai. Boleh? Berbeza dengan kain guni. Kain guni kalau dipakai kalau musim panas maka akan menyebabkan berbau dan juga akan memberatkan badan dan akan menyebabkan badan kita akan jadi gatal. Kain guni. Pernah tengok kain guni? Pernah tengok baju taqwa? Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dia ada baju taqwa. Baju taqwa dia tu biasanya buat pada kain guni. Tak dipakai kita. Kalau musim panas kalau pakai, tambah kalau pergi Tanah Jawa. Saya baru balik daripada Tanah Jawa beberapa hari lepas. Pakai. Kalau beli baju tu pakai, ya Allah, serupa duduk dalam neraka. Macam pernah masuk neraka je ustaz kan. Tak pernah masuk lah, cuma tak teringin lah, tak mau lah masuk tu. Cuma kita kata memang panas sungguh dan kemudian akan jadi gatal badan kita. Dan ni pakaian para ulama sufi. Para ulama sufi memakai pakaian ni. Senang kalau ibu ayah nak pakai pakaian guni ni, beli guni padi zaman dulu tu. Guni padi kerak buat baju tu, buat pakai. Jadi macam mana? Dan kata Abdul Rahman ibni Abi Layla, kata beliau, saya pernah bertemu dengan 70 sahabat di kalangan Ashabul Badri yang terlibat dalam peperangan Badar, dan ini orang yang terbaik dalam muka bumi Allah selepas 10 ahadul mubasyirin bil jannah yang dijanjikan syurga oleh Nabi. Lepas 10 kedudukan sahabat tadi, siapa kedudukan yang sahabat yang paling tinggi? Ashabul Badri, orang yang ikut perang Badar. Dan kata Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Layla, saya bertemu dengan 70 orang mereka, dan ke-70 orang mereka kesemuanya memakai pakaian guni. Semua ahli sufi semua. Memakai pakaian suf, baju suf dipanggil. Baju suf ni buat daripada bulu binatang dan keras dan panas dan berbau kalau terkena hujan dan sebagainya. Dan ini pakaian Ashabul Badri. Ini ashabul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Dan mereka memakai pakaian zuhud tadi. Itu pakaian zuhud mereka. Tamam? Terus. Dan Nabi suka pakai khamis. Dan Nabi hanya ada satu saja khamis, tidak ada dua. Ya. Dan kalau ni pun Nabi akan hadiahkan kepada orang. Terus yang dipakai dan di bawah pakaiannya bukan sudah berahan adalah kapas saja. Jadi khamis ni
iaitu yang dipakai di bawah pakaiannya. Saya terjemah balik apa maksud qamis. Qamis iaitu pakaian yang dipakai di bawah pakaiannya, maksud di dalam. Jadi kalau kita pakai yang baju ni, qamis ini, mana dipakai jubah di luar, maka dalamnya qamis. Tetap dimakai qamis ni. Boleh? Kalau kita pakai jubah luar. Macam ada habaib pakai jubah luar tu. Dalam ni ada satu lagi jubah. Bukan jubah, qamis. Karena di luar tu baru jubah. Terus. Warna hijau jadi pilih dan baginda juga merah tampak cantik yang berganda. Dan Nabi suka memakai baju warna hijau. Dan Nabi juga pakai baju yang berwarna merah. Dalam hadis disebut kalau di sini disebut 52. Ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana fi hullatin hamra. Kata Sayyidina Bara' ibn Azib. Sayyidina Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu mengatakan bahawa aku pernah melihat Nabi SAW memakai pakaian berwarna merah dan tidak pernah aku melihat seorang yang lebih cantik daripada Nabi. Ya, dengan pakaian tersebut. Baik, warna merah ni warna apa? Kata guru kami Syekh Yusri hafizahullah, warna merah yang dimaksudkan adalah warna koko yang terang. Itu kata Arab juga memanggil koko terang ataupun bunni, bahasa Arab dia bunni. Ini juga disebut sebagai merah, kata mereka. Sebab itu dalam hadis bila sebut memasukkan seorang ke dalam agama Allah Ta'ala itu lebih disukai oleh Rasulullah, lebih disukai di sisi Allah daripada membeli unta merah, humurun na'am, unta merah. Unta merah maksud dia apa? Unta yang warnanya koko terang. Sebab mana ada unta warna merah? Pernah tengok kita unta warna merah? Arab panggil merah. Merah maksud dia kokonya terang. Kata Syekh Yusri begitu, kerana Arab juga panggil macam tu. Sebahagian lagi masyayikh seperti dalam kitab Hasyiah Bajuri seolah-olah menunjuk bahawa memang merah tu merah betul. Kerana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahawa di sini menunjukkan dalil bahawa memakai baju yang berwarna merah terang itu tidak dilarang dalam syarak. Kerana sebahagian ulama kata hukumnya haram. Haram memakai baju merah terang bagi lelaki. Tapi kata Imam Syafi'i tidak ada masalah kerana Nabi pernah memakai pakaian merah terang. Oh, maksudnya Imam Syafi'i memahami merah dengan maksud merah, bukan dengan maksud koko. Jadi maksudnya ada dua pandangan lah dalam masalah tersebut. Tamam. Jadi Nabi pernah memakai baju warna merah dan Nabi juga pernah memakai baju warna hijau. Kata Bara' terus. Kata Bara' anak Azib sahabatnya. Jangan baca Bara' nah. Ramai orang bila baca nama sahabat Sayyidina Al-Bara' dibaca dengan Al-Barra'. Tak, bukan Al-Barra', Bara'. Fatahahkan ra, tidak disyaddahkan. Kata Bara' anak Azib, yakni Al-Bara' ibn Azib. Sahabatnya tidak pernah dilihat yang setampannya ketika Nabi memakai pakaian yang berwarna merah. Terus warna putih juga jadi pilihannya, warna yang terbaik di sisi baginda. Nah, yang ni kenapa saya tambihkan perkara tadi, saya pesan perkara tadi, saya beritahu warna yang terbaik di sisi baginda, karena takut ada orang faham warna yang paling disukai oleh Nabi warna yang hijau. Tidak. Warna yang paling disukai oleh Nabi adalah warna putih. Setelahnya hijau. Setelah itu barulah kuning, bukan warna merah, kuning. Lepas kuning baru merah. Jadi Nabi suka dengan warna mengikuti turutan. Warna yang paling terbaik di sisi Nabi warna putih. Yang kedua warna hijau. Yang ketiga warna kuning kata Imam Bajuri. Yang keempat barulah warna yang selain daripada warna tersebut. Itu warna merah dan sebagainya. Tamam? Itu maksudnya. Lepas tu saya boleh anggapkan, saya lah anggap kitab ini sebagai nota kaki bagi saya. Nota bagi saya. Untuk ketika tuan-tuan baca hadis, kalau tuan-tuan nak faham hadis tadi macam mana, ini sebagai nota yang kita baca daripada syarahan para ulama dan saya bentukkan dalam syair untuk kita jelas. Kita selepas ni takut kita ketika syarah kita kata Nabi suka warna hijau, yang paling Nabi suka hijau. Tak, salah tu. Kan disyarah oleh para ulama, tak, yang paling disukai oleh Nabi warnanya putih. Lepas tu banyak pakaian Nabi warnanya putih dibandingkan dengan warna yang lain. Terus. Dan baginda punya jubah dari Roma yang sempit dan bahagi yang dengannya. Nah, dan baginda punya jubah dari Roma. Faham jubah apa dia? Yang berbelah. Maksudnya Nabi ada jubah daripada Roma. Roma apa dia? Rom. Sebab apa saya tak bubuh Rom? Saya bubuh Roma. Kerana saya nak bagi rima dia sama di belakang. Itu je. Sebab nak buat rima payah. Dan baginda punya jubah dari Rom yang sempit pada bahagian, tak payah nak sebut, dan yang sempit pada bahagian kum,
kum boleh juga, kum lengan dalam bahasa Arab lagi nak syarah pula. Jadi saya pun, dan baginda punya jubah dari Roma. Roma pun ada orang Indonesia panggil Roma. Dan ada satu pasukan bola namanya AS Roma, tu ya. Maksudnya ada dalam bahasa lah Roma tu, tak apalah, boleh kot no. Jangan marah. Saya suruh kawan saya bagi buku ni kepada Datuk A. Samad Said. Datuk Sri A. Samad Said, sastrawan negara. Saya suruh kawan saya Ustaz Bashir Al-Azhari, Ustaz Bashir, saya kata ada tolong bagi sekat satu buku ni dekat Datuk Sri A. Samad Said. Kata saya nak minta dia tengok syair saya, kemudian nak minta dia bagi komentar sikit. So dia tulis sikit apa komentar dia tentang syair yang saya buat, kerana dia sastrawan negara. Mana nak tahu pokok saya pula jadi sastrawan negara kan. Dan katanya Dr. Ismail kata dia insya-Allah dia akan baca. Dia kata nak baca. Allah alam, tak tahulah dia nak tulis ke tak tulis, tak tahu. Dia faham ke saya tulis ke tak tahu. Saya tak tahu buat bahasa tinggi-tinggi macam dia. Dia ada buku juga. Dia ada buku dia Al-Amin, Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat bentuk syair pasal sirah Nabi. Dan saya dah tulis dalam mukadimah nama dia. Ya, nama dia saya dah tulis. Saya kata ada orang yang telah tulis dalam Jawi dan dalam bahasa Melayu kita berkenaan dengan sirah Nabi, tapi berkenaan syama'il tidak ada lagi. Mula-mula saya tulis tu, rupanya ada orang tulis sebelum saya. Masa saya tulis siap kitab ini, saya kerang kitab ni selama 5 hari. Bermula pada 1 hari bulan September 2018, tamat pada 5 September 2018. Saya karang kitab ni. Ni syair ni 242 bait ni saya karang dalam 5 hari. Syarah di bawah ni sebulan saya syarah. Selepas siap syair baru saya syarah. Saya syarah balik daripada mana saya sebut perkataan tadi. Jadi dalam 5 hari tu saya kurang tidur kerana saya takut hilang idea. Jadi setiap malam tu, setiap budak malam, mula-mula saya tulis mukadimah, malam tu tak boleh tidur, kena selesaikan. Saya tidur dalam beberapa jam, sikit sangat, boleh bangkit tidur, kena sambung lagi, sambung takut terlupa. Dan sampai dah siap dalam tempoh 5 hari, Alhamdulillah siap. Dan kemudian baru disyarahkan selama sebulan. Sebulan tu baru syarah. Bukan saya tulis hanya syair. Yang di bawah ni saya tulis dengan cara saya baca dan anak murid saya tulis. Kebanyakan kitab saya macam tu. Dan tuan-tuan tengok kitab saya ada di depan tu, kitab berkenaan dengan hukum hakam kelahiran, kitab melawat orang-orang soleh ada di depan. Semua Jawi. Tajuk je Arab, jangan takut, buka dulu. Dan ada orang pula takut dengan Jawi. Itu pun saya bimbang jugalah kan. Ramai juga suruh saya ubah bahasa kepada bahasa Rumi, kepada tulisan Rumi. Cuma saya ni lebih hampir dengan Jawi ni, tapi tak apalah. InsyaAllah lepas ni kita akan fikirkan balik. Cuma kitab ni tak boleh. Kerana kitab saya ni yang syair ni kalau ditukar ke Rumi nanti lagi payah baca. Kalau tukar ke Rumi terus payah baca. Dia kena ke Jawi juga. Saya bukan tak raikan kepada audien dan juga kepada orang panggil mad'u yang nak mendengar kitab ni, tidak. Cuma kena latih juga orang kita ni bagi mereka biasa dengan Jawi. Kalau dia nanti akan tinggal terus bahasa dia, tulisan dia yang agung ni. Tuan-tuan, tulisan Jawi ni berbeza dengan tulisan Rumi. Ya betul lah, memang beza pun ya. Beza dia lagi di mana? Beza dia pada penghayatan. Cuba tuan-tuan tengok baca Rumi dengan baca Jawi, beza. Kata Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah, kenapa kitab bahasa Arab lebih kita rasa perhatian ketika membaca dibandingkan dengan bacaan kitab-kitab Rumi yang ditulis dengan tulisan Roman. Kerana tulisan Roman ditulis daripada kanan kiri ke kanan, manakala Jawi ditulis daripada kanan ke kiri. Betul? Kanan ke kiri. Jantung kita belah kiri, jantung kita berada belah kiri. Tulisan yang dibaca daripada kanan ke kiri akan masuk ke jantung. Berbeza daripada tulisan yang baca daripada kiri ke kanan, daripada jantung keluar. Sebab tu tak ingat kita. Sebab tu kalau tuan-tuan baca buku yang telah dialih bahasa kepada bahasa yang Rumi, tuan-tuan payah nak catat maklumat dibandingkan dengan yang tulisan Jawi. Kerana dia lebih terkis, bacaan dia lebih tertumpu pada waktu tersebut. Dan kita punya tulisan sama dengan Jawa Pegon. Orang Jawa dia ada Jawa Pegon yang ditulis oleh Kiai Khalil Bangkalan. Dan juga para guru sebelum tu mereka menulis dengan tulisan Jawa Pegon. Jawa Pegon tulisan Jawi, sebiji, cuma bahasa Jawa. Tuan-tuan tengok. Jadi kita ni rumpun sama, tak berbeza. Cuma beza cuma bahasa saja dan juga penyampaian, itu saja. Jadi kita jangan takut dengan tulisan tadi. Ada orang bila takut terus dia tak ambil terus buku. Ada masjid-masjid yang kita pergi, dia ambil dulu. Lepas dah habis saya baca, dia pitak balik.
Oh, dia rupanya dia ambil dia macam pustakaan. Dia buat macam pustakaan, dia ambil lepas tu dia tak balik. Tak apa, selesai. Dia tak tulis apa-apa, dia kata. Nah, tak apa, akhir tak ada masalah. Cuma jangan kita takut dengan Jawi. Dan jangan takut. Masuk Jawi tak apa kita takut. Tulisan Jawi jangan takut. Tahu masuk Jawi? Tak apa nak sampai. Untuk cari sendirilah apa dia masuk Jawi tu. Terus. Ini bukti kata guru yang mulia baginda ikan pakaian zaman. Baik, Nabi SAW memakai jubah daripada Rom. Baik, bagaimana jubah daripada Rom yang sempit lengannya? Lengannya sempit macam ni. Bukan macam ni. Maknanya Nabi SAW pernah memakai pakaian daripada Rom yang mana terbelah di tengah dan panjang dan lengannya sempit. Baik, tuan-tuan gambarkan apa dia? Baju tadi. Maka kita tak jauh kita katakan ni adalah trench coat, kita kata. Tahu trench coat? Pak Saleh dia ada baju dia panggil trench coat. Macam baju Inspector Gadget tu. Faham? Itu dia panggil trench coat. Trench coat ni dipakai oleh orang-orang barat. Dan Nabi juga pernah memakai pakaian yang sedemikian. Faham? Dan Nabi tidak akan berwuduk melainkan dengan terpaksa memecahkan baju tangan Nabi. Kerana lengannya sempit, tak boleh ditolak. Dan sebab tu sunnah juga kata ulama ketika mana bermusafir memakai pakaian yang lengannya sempit ketika musafir. Manakala ketika bermukim kita memakai pakaian yang lengannya luas. Faham? Waktu ketika mukim kita duduk di kampung, duduk di rumah kita, lengan yang luas ini lebih sesuai. Ataupun lengan baju yang luas macam tu. Seperti lengan para sahabat Nabi SAW. Baju mereka lengan besar seperti baju-baju daripada orang-orang Sudan. Orang Sudan kan baju luas-luas macam tu. Faham? Itu sunnah juga. Dan disebut juga oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu kepada penuntut ilmu, azimu amaimakum wa wassi'u akmamakum. Besarkan serban kalian dan luaskan lengan baju kalian. Imam Syafi'i pernah tempah baju. Bila dia tempah baju, tiba-tiba ada seorang yang suka dengki dengan Imam Syafi'i ni. Dia tahu tak mana Imam Syafi'i tempah baju, dia pergi ke kedai baju tu, dia pergi ubah pula cara tempahan tadi. Imam Syafi'i dah ukur dah elok dah. Dia pergi-pergi dia pergi ubah. Dia kata tak, sebenarnya Imam Syafi'i hantar aku balik, dia suruh tukar. Tukar pula. Tukar macam mana? Dia kata ni ukuran ni bagi sikit-sikit. Bila dapat baju Imam Syafi'i pakai, pelik. Tak pelik apa? Sebelah dengan baju luas, sebelah lagi dengan baju sempit. Ni baju apa ni? Kalau kita buat apa waktu tu? Marahlah dekat toki kedai tu. Kamu buat kerja apa ni? Nah, kenapa tak tanya saya dulu? Tak, Imam Syafi'i tak marah. Imam Syafi'i kata, khair, insya-Allah baju macam ni pun bagus, dia kata. Kenapa? Lengan baju yang luas ni, saya boleh letak kain, boleh letak buku, kitab-kitab saya boleh masukkan dalam lengan baju. Lengan baju yang sempit, yang kamu jadikan sempit ni, tak perlu saya nak sinting lengan untuk ketika menulis. Faham? Jadi tidak saya nak kena meninting tangan pada nak tulis, ni tak payah dah. Dah sempit elok dah. Jadi tu lekat macam tu. Ini baik sangka Imam Syafi'i dengan semua orang. Akhlak macam ni tak akan boleh dibuat main-main. Orang tak boleh nak buat-buat akhlak ni. Melainkan ni orang yang ahlullah, wali-wali Allah Ta'ala. Lepas tu Imam Syafi'i ni kutub, ketua para wali pada zaman tersebut. Dan baginda punya jubah dari Roma yang sempit pada bahagian lengannya. Di sini juga kita kata tak jauh kita katakan boleh untuk kita pakai coat dan juga trench coat. Dan kalau pakai dengan niat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, dapat pahala. Kita tak kata nak pakai coat, kita pakai macam trench coat, macam di jubah panjang yang berbelah. Yang tu kalau diniatkan untuk mengikuti Rasulullah, dapat pahala. Terus, jadi ini bukti kata guru yang mulia. Siapa guru yang mulia ni? Tuan-tuan kena ingat kitab saya. Kalau saya sebut guru yang mulia kata kitab ni lah. Kalau kitab ini maksudnya Syekh Yusri hafizahullah. Saya terus kembali kepada Syekh Dr. Yusri Rusdi Said Jabr Al-Hasani. Itu maksudnya. Jadi kata guru saya yang mulia, ini bukti Nabi raikan uruf di zamannya. Nabi meraihkan uruf, Nabi meraihkan pakaian zaman tersebut. Sebab tu ada orang pernah tanya dekat Maulana Syekh Yusri hafizahullah, apa hukum pakai coat, pakai tie? Pakai coat, pakai tie, pakai suit tu lah. Adakah itu juga menepati sunnah Rasulullah? Maka kita katakan, kita nak kata Nabi pakai macam tu, tidak. Cuma memakai dengan pakaian tadi kemas. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka dengan kecantikan. Allah cantik dan Allah menyukai kecantikan. Dan pakaian tadi tidak ada orang yang
memandang dengan pandangan yang tepat, melainkan kata ini pakaian yang cantik dan menutup aurat, maka pada waktu tersebut ianya juga adalah bagus, tidak ada masalah, kata Syekh Yusri hafizahullah taala. Faham? Jadi kalau kata orang pakai kot dan sebagainya, kita jangan kata ini bid'ah dalalah finnar, ini pakaian kufar. Jangan kata gitu, tak boleh. Karena pakaian tadi bukan pakaian keagamaan, itu bukan lagi jadi pakaian keagamaan, itu jadi universal. Pakaian tadi telah sesuai dipakai oleh semua orang, dan pakaian tadi menutupi aurat dengan baik. Tamam. Tapi janganlah naik atas khutbah mimbar pakai itu. Pakai jubah elok-elok. Saya pernah tengok ada seorang ustaz ni naik khutbah atas mimbar. Tak mau habaq lah kat mana. Saya waktu tu tahu nak habaq juga, tak. Tak habaq kat mana lah. Tapi saya pergilah ke dia bukan masjid, di surau. Surau dibuat sembahyang Jumaat. Tu saya sayang tu tengok Tok Khatib bagi khutbah. Dia kata, tuan-tuan jangan jadikan masjid ini hanya tempat untuk orang tua-tua sahaja. Anak-anak muda juga perlu dijemput ke masjid. Okey, comel-comel. Saya pun dengar, comel lah, bagus. Lepas tu jangan hanya dengan pakaian tertentu sahaja untuk benarkan orang masuk ke masjid. Satu saya tak faham, bila masa pula yang orang letak syarat dengan pakaian tertentu sahaja pergi ke masjid. Maksudnya kalau pakai seluar jin tak boleh main masjid, kalau pakai baju yang t-shirt tak boleh main masjid. Saya tak pernah lagi Tok Imam sebut macam tu. Mereka ni suka buat persepsi tu, suka buat persepsi kepada orang, pada orang tak pernah sebut pun, ahli agama tak pernah sebut pun benda tu, tapi dia buat nak bagi orang anggap kata benda tu ada. Lepas tu suka buat contoh. Seorang pakcik mana tahu, dia gunakan contoh bagi dia dengan individu. Ni satu lagi perangai guna pakcik mana kita pun tak tahu. Ke pakcik tu ada ke tak ada, tak tahu lah. Kemudian dia pun sebut, dia kata, dan jangan jadikan masjid ni hanya untuk pakai kopiah saja. Dan tidak semestinya, dia kata, kalau berkhutbah mesti berpakaian dengan pakaian yang jubah dan sebagainya. Saya pun tengok, lah, dia duduk bawah. Dia masjid dia, surau dia jenis naik macam tu, tempat parking. Jadi saya duduk kat tempat parking bawah ni, saya pun dengoklah kepala tengok, patutlah pun Tok Imam pomade sikat rambut tepi. Tok Imam sikat rambut tepi, baju buh dalam, baju tu baju macam dengan baju kemeja yang ikut body tu, kemudian pakai seluar slack, kemudian bagi khutbah. Masya Allah, kata Masya Allah. Salah? Tak salah. Salah dia kamu sebut tadi. Kamu sebut tu, kamu nak bertahan diri kamu. Nak kata kamu tak pakai kopiah, kamu tak pakai jubah. Tapi apa masalahnya kalau disarungkan jubah tak? Dia kata ni bukan semestinya duk atas khutbah pakai baju macam tu. Kita kata ya betul, tak ada masalah. Tapi semua tempat ada etika dia. Kamu kalau pergi ke sekolah pakai baju motong getah. Pergi ke sekolah, pelajar sekolah ada baju sekolah. Mesti baju putih, seluarnya warna sekian-sekian, kasutnya warna sekian-sekian. Boleh tak kalau dia ubah pakaian tadi, pergi kepada pakaian lain? Semua orang akan marah, cikgu akan marah pada waktu tersebut. Guru pergi sekolah pakai baju tidur, boleh? Baju tidur salam ni, waktu tu dia pergi sekolah juga, sarung tudung dia. Hak cikgu lelaki pula pakai baju tidur dia tu, hak yang ada gambar orang panggil apa? Bulan, bintang, apa semua tu kan? Ada ke orang pakai tidur baju tu? Lepas tu pergi sekolah, boleh. Kita kata tak ada masalah. Sebab apa? Ikut suka. Atas mimbar ikut suka kamu. Dekat tempat kerja, kamu datang kerja, kamu boleh pula pakai pakaian beretika. Bila atas mimbar, kamu ikut suka kamu. Ini nak ajar apa kepada umat ni sebenarnya? Nak ajar apa? Nak ajar umat tak beretika. Tapi dengan ayat nampak macam sedap. Padahal dia sendiri tunjuk contoh yang tidak baik. Faham tak? Masalah. Tu kita kata, idza wusidal amr ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Serah pada orang yang bukan ahlinya, maka akan ada kehancuran pada waktu tersebut. Agama ni disampaikan dengan cara yang tidak betul, tak comel. Boleh? Baik. Terus. Izar tebal, izar kasar pakaiannya, jika diperolehnya maha isar. Nabi pernah memakai kisak tebal. Kain kisak ni kain kisak. Di atas, bahagian atas dipanggil kisak ataupun izar. Dan Nabi memakai kisak tebal. Izar kasar, kain izar, kain pelekat di bawah ni, yang kasar. Ini kain yang bawah ni Nabi pakai yang kasar dia punya buatannya ketika Nabi SAW dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidatina Aisyah mengeluarkan pakaian tadi, ditunjukkan kepada para sahabat dan dikatakan inilah pakaian yang dipakai bukan sahabat, pada tabi'in yang datang setelah zaman Sayyidina Rasul.
inilah pakaian yang dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dijemput oleh Allah. Maksudnya pakaian yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Jadi kain kisar, kain izar ni yang tebal, dan kemudian kain rida yang tebal, dan juga kain izar yang kasar. Saya cerita beberapa tempat dah. Tapi Indonesia baru ni jumpa kain pelekat. Rupanya orang Indonesia tahu lah, geng-geng kain pelekat ni dia ada juga trend-trend dia. Trend kain pelekat. Kain pelekat dia mahal. Tentu ingat kain pelekat semua gajah duduk ke? Gajah berlari pun ada. Terbang pun ada. Mahal betul kain pelekat yang saya jumpa di Indon. Ada kain pelekat jenama dia, kalau contohnya BHS. Ini kalau orang geng kain pelekat dia tahu lah. Dan ni kain pelekat yang kali pertama saya tengok yang paling banyak sign. Kain gajah duduk dia ada pelekat dia kan. BHS ni ada sign, dia ada macam-macam tulis. Paling murah RM500,000 satu kain pelekat, lebih kurang RM150 satu kain pelekat. Ada yang mahal sikit saya tengok harganya RM2 juta, itu lebih kurang RM600. Kain pelekat RM600, bukan kain songket. Kain pelekat RM600. Yang tu kalau pakai, Allahu Akbar, orang nampak kain pelekat, tapi orang yang ahlinya tengok, oh ini orang berada ni, tapi kain pelekat ya, sejuk je kan. Angin masuk kan dengan tenang, tapi mahal. Mahal betul. Ada kain kecubung, ada kain safir, atau kain-kain mahal-mahal. Maksudnya kain pelekat pun ada harga juga lah. Tuan-tuan jangan ingat Levi's dia. Jangan ingat seluar jean dia ada mahal-mahal, ada seluar-seluar tertentu je. Tak, kain pelekat pun ada juga yang harga dia Masya Allah tabarakallah. Ada satu kain pelekat dijumpai oleh seorang tuan haji ni, harganya RM6 juta, RM2,000. Tu kalau kain pelekat tu terkoyak, bercerai dengan bini. Kalau bini dia tersilap masuk dalam mesin basuh, berkelih riuh rendah rasanya. Dia tak boleh basuh dalam mesin basuh. Dia kena rendam, elok-elok, angkat, gosok dengan tangan. Kalau bawa pi ke dryer, saya rasa dia akan bakar tu kedai laundry tu. Kalau orang tersilap pergi masuk kain pelekat tu dalam bekas ni. Kalau harga RM2,000 tu lah, mahal sungguh. Saya tengok je lah, pegang, ambil bau, tak boleh. Tapi memang cantik betul lah, cantik sungguh. Kata kalau kain tu boleh buat kain songket, boleh buat sampin. Baik, itu kain-kain lah, kain-kain yang dipakai oleh Nabi SAW. Tapi kain Nabi walaupun kasar ni, kalau dijual pada zaman sekarang tak ada harga. Sayyidina Muawiyah pernah membeli kain kisah Nabi ni, kain rida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibeli oleh beliau daripada seorang yang telah dihadiahkan, Sayyidina Hasan bin Thabit. Ketika mana beliau mengucapkan burdah kepada Nabi, mengucapkan orang panggil burdah. Sebab tu kata ulama, burdah ni sebenarnya diucap oleh Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan mengucapkan burdah. Ketika mengucapkan burdah, kenapa dipanggil burdah? Karena Nabi SAW mengambil burdah Nabi, dan kemudian Nabi terus melemparkan kepada beliau, diberikan hadiah. Terus diambil, sambut burdah Nabi, dan diciumnya dan disimpan oleh beliau. Sayyidina Muawiyah pergi jumpa dengan Sayyidina Hasan. Kata dia, nak saya beli kain tadi, kerana kain tu Nabi SAW punya. Kata dia, saya takkan jual. Kamu nak beli berapa pun saya tak jual. Kata, habaklah harga berapa pun, aku takkan jual, kerana ni barang Nabi SAW. Setelah wafatnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Muawiyah pergi jumpa pula dengan anak cucu dia. Anak cucu dia jual. Ni orang tak tahu harga ni. Dia tahu yang penting fulus kan? Dijual dengan harga berapa puluh ribu dirham ke dinar kalau tak silap saya. Kalau kira dengan harga sekarang, jutaan ringgit maksudnya. Dengan harga juta ringgit dibeli dengan kain Nabi SAW. Maksudnya ni kain pernah dipakai oleh Rasulullah. Ini kain tidak ada nilainya, tidak ada nilai dengan harga. Maksudnya kalau dibeli dengan dunia dan isinya pun masih sikit maksudnya harga dia, karena ini dipegang oleh Rasulullah. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu pernah ketika melihat Nabi memakai pakaian yang baru, beliau memuji Nabi. Dia kata, cantiknya pakaian kamu Rasulullah. Nabi kata, kamu puji, kamu nak ke? Ya, saya nak ya Rasulullah. Saya nak yang kamu pakai itu. Allah. Sahabat kata, waktu Sayyidina Rasul masuk ke dalam bilik, ke dalam rumah untuk tukar pakaian, sahabat marah kepada beliau. Sahabat kata, kamu tahu Nabi perlu kain tadi, kamu tahu dah Nabi tidak ada pakaian, baju tu yang baru Nabi pakai, kamu minta kepada Nabi. Kata dia, saya minta untuk diri saya akan jadikan kain tu sebagai kain kafan saya. Bukan saya nak yang baru tu, saya nak yang Nabi tu.
Bukan kerana baru, kerana saya nak tu disentuh oleh Nabi. Sebab tu waktu pakaian yang baru tadi dihantar kepada Nabi, dia tak puji lagi, dia puji bila Nabi pakai. Kerana dia tahu Nabi kalau dipuji maka Nabi akan bagi. Biasanya Nabi macam tu, jangan puji saya tak akan bagi. Saya kira main puji lawa budak lah, lawa khair, tak bagi punya. Jangan puji, tak bagi. Jenuh bagi kalau macam tu. Ada seorang guru saya, dalam kereta dia penuh dengan burdah. Kain burdah ni beli banyak, sebab dia tahu orang suka ni. Ada orang selalu main, Ustaz, Syekh boleh tak nak tukar kain? Tukar. Tak kira dia pakai hak baru pula, duduk dalam kereta. Ada berlambak kain dalam kereta. Kerana dia tahu dah, semua orang nak minta kain dia. Tak bagi sedih. Saya tak bagi, habaq awal nah. Terus. Ikutilah panduannya, hai saudara, dalam berpakaian mengikut sunnahnya. Nah, ikutilah panduannya, hai saudara, dalam berpakaian mengikut sunnah Nabi SAW, sunnahnya. Terus. Isbal itu dilarang oleh baginda jika penuh kesombongan dalam dada. Ini bab berkenaan dengan isbal. Apa isbal? Isbal maksudnya melebihkan pakaian daripada hak yang sepatutnya. Baik, ada 3 hukum. Yang pertama bagi lelaki ni, hukum yang pertama bagi lelaki. Isbal atau memendekkan pakaian sebelum isbal. Isbal maksudnya melabuhkan pakaian. Pada hak mana dibenarkan kita? Sunnah, kata ulama, Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan sunnah memakai pakaian kain izar itu sampai ke pertengahan betis. Izar, pertengahan betis ni sunnah. Maknanya kalau kita pakai izar, pakai kain pelekat, maka dipakai sampai ke pertengahan betis. Dan kalau tidak mampu sampai ke situ, boleh diturunkan lagi, direndahkan lagi kain tadi sampai ke sebelum buku lari. Sebelum buku lari maka hukumnya adalah harus. Baik, melebihi buku lari hukumnya ada 2. Kalau takabur dan riak hukumnya haram. Kalau tidak takabur dan riak maka hukumnya adalah makruh. Dan larangan Nabi pada masalah isbal, iaitu melebihkan pakaian daripada buku lali, dan larangan tadi adalah kepada orang yang riak dan takabur ketika memakai pakaian tersebut. Faham? Bukan kepada semua jenis orang. Itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, ketika mana Sayyidina Abu Bakar memakai pakaian tersebut dan Nabi sebut tentang isbal, maka kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya ini kalau pakai kain saya akan melurut turun. Sebab Sayyidina Abu Bakar katanya pinggang dia sama, tepuk orangnya kurus, menyebabkan kain dia kalau dia pakai tak lekat, maka akan turun ke bawah, lebih pada buku lari. Maka kata Sayyidina Rasul, kamu tidak mengapa wahai Abu Bakar, karena kamu tidak sombong. Maknanya dilarang oleh Nabi, illah larangan, sebab larangan tadi adalah kerana sombong. Jadi kalau tidak sombong maka tidak ada masalah. Berbeza dengan sebahagian orang yang memahami hadis isbal dengan memaham kata kalau lebih pada buku lali hukumnya haram semua. Lebih pada ni bukan buku lali, lebih pada tengah betih semua haram. Itu dia lagi hebat. Maka mereka bercanggah dengan pandangan para ulama seperti Al-Imam Nawawi dan juga ulama-ulama yang lain. Itu maksud yang kita akan terangkan. Berbeza dengan perempuan. Orang perempuan diharuskan kepada mereka melebihkan pakaian 1 hasta ke bawah. Mana orang perempuan kalau dia pakai kain lajak sampai ke bawah, dibenarkan sampai 1 hasta, iaitu lebih kurang dalam 70 cm, 50 ke 60 cm panjang lah sampai ke belakang bawah. Faham? Jadi kalau kenduri kahwin, orang perempuan tu nak pakai baju gaun dia tu, kemudian kain dia dilajakkan ke bawah sikit, lebih kurang dalam 50 cm ke bawah, silakan, tidak ada masalah. Dan dia boleh tolong juga pihak masjid untuk sapu apa-apa yang patut, kan? Yang tak bolehnya kalau kita pakai di bawahnya panjang, di atasnya pendek. Itu tak boleh. Atas tak ada, sampai ke sini je, tunjuk habis semua. Hak bawah panjang, baik ambil hak panjang tu balut ke atas, balut ke dengan kepala-kepala tadi, balut ikat ke atas, pocong, kan? Jadi jangan pakai macam tu. Pakai boleh, tidak ada masalah. Perempuan boleh untuk lajakkan pakaian, labuhkan pakaian. Perempuan tidak sama dengan lelaki. Cuma kena ingat juga, kalau perempuan pun sombong ketika pakai tadi, maka hukumnya haram juga. Dan memakai pakaian yang panjang sampai 1 hasta tadi dibenarkan kepada perempuan. Ini mengikuti sunnah Sayyidatuna Hajar, isteri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ibu kepada Sayyidina Ismail alaihissalam. Terus. Pertengahan betis itu sunnahnya jika sampai buku lali harus keluar. Hukum ini bagi dada bisa saja
tidak sama hukumnya bagi wanita. Terus Diharuskan kepada kaum wanita menggabungkan kain serban yang sehasta. ini yang saya syarah tadi. Namun Jangan lalai juga, jangan lega. Jika sombong, hukumnya sama sahaja. kalau perempuan pun sombong, maka hukumnya sama saja seperti lelaki. Pakaian terus. Pakaian indah dia dan celanya, lalat hama tiada singgah takzimkan. Lalat hama tiada singgah takzimkannya. Pakaian baginda tiada celanya. Maksud pakaian baginda tidak ada celah, tidak dihinggapi oleh lalat. Malah lalat disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak pernah melintasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalat tidak pernah terbang lintas Rasulullah kerana takzimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hama. Hama juga tidak pernah ada pada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hama dikatakan oleh sebahagian ulama terjadi daripada peluh yang melekat pada pakaian, dan bila mana pakaian tadi tidak dibasuh, maka pakaian tadi akan mengeluarkan hama. Binatang tu akan keluar. Itu hasil daripada peluh manusia. Jadi kerana tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peluh baginda Nabi wangi, peluh baginda Nabi suci, peluh kita pun suci, peluh baginda Nabi wangi, dan peluh baginda Nabi tidak sama seperti peluhnya kita. Maka Nabi tidak dihinggapi hama dan juga lalat. Ada sebahagian riwayat sebut Nabi pernah membuang hama pada tubuh Nabi, pada baju Nabi. Baik, apa maksud riwayat ni? Ada, kalau kita baca hadis tengok Nabi pernah membuang hama pada baju Nabi. Maksud riwayat ini, kata ulama, ketika mana Nabi selalu bersama dengan sahabat ashabus suffah, para sahabat Nabi yang ashabus suffah yang duduk di sebelah maqam rumah Nabi SAW. Mereka ni macam pelajar pondok pada zaman dahulu yang duduk di keliling rumah Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, dan sahabat-sahabat agung yang lainnya. Mereka ni hanya menumpukan hidup mereka dengan ibadah dan juga mempelajari ilmu daripada Nabi. Dan disebabkan kerana Rasulullah bersama dengan mereka selalu, maka kemungkinan di baju mereka ada hama terlekat pada Nabi SAW. Itu maksud Nabi membuang hama, bukan daripada Nabi, tapi terlekat kepada baju Nabi SAW. Itu maksudnya. Terus Di antara adab bagi dengannya diberikan nama khusus setiapnya. dan adab baginda Nabi dengan pakaian, Nabi meletakkan nama yang khusus kepada pakaian tersebut. Faham? Nabi meletakkan nama khusus kepada pakaian tadi. Jadi Nabi tidak memanggil pakaian dengan nama Allahumma salli alaihi wasallam. Sebagian kata Nabi memanggil pakaian tadi dengan namanya. Contohnya dipanggil ni jubbah, ini khamis, ini izar, ini kisah, dipanggil macam tu. Ataupun diberi nama terus, sungguh beri nama. Contoh seperti serban Nabi dinamakan dengan as-sahab. Nabi panggil as-sahab. Sahab tu nama bagi serban Nabi. Itu maksudnya. Tamam? Jadi Nabi tak panggil lah, pergi bagi tahu macam kami orang Kedah, kalau baju duk sangkut dekat bilik, habaq kat bini, bagi tahu kat bini, orang rumah kita, kata tolong ambil tu binatang tu duduk dalam bilik tu. Binatang. Bini pun tanya, binatang apa bang? Tu duk sangkut kat bilik tu, binatang tu binatang baju tu lah. Oh, baju jadi binatang pula dah. Dia bukan, orang Kedah ni bukan dia kasar dah, dia romantiknya kan. Tapi ayat dia tu kadang-kadang kasut pun jadi binatang, baju jadi binatang, kopiah kadang-kadang jadi binatang juga. Tengok kopiah duduk atas duduk atas sofa. Ni siapa yang tak binatang ni kat sini ni? Binatang. Binatang kopiah menjadi binatang. Jadi jangan terkejut. Orang-orang yang tak biasa dengan orang Kedah jangan terkejut. Tapi kalau kenal, jatuh cinta kan. Orang Kedah. Cara sebut tu, bini duduk jauh. Isteri saya tak balik ni daripada Mesir, duduk di Mesir. Isteri saya orang Melayu lah, bukan orang Mesir. Tak kata orang Mesir pula tak. Isteri saya tak balik, saya balik 2 bulan ni, balik seorang dengan anak murid dia. Balik dengan Ustaz Zaki. Ustaz Siraj balik selepas tu. Sebab anak-anak saya sekolah di Mesir. Diorang kan anak-anak, mereka semua dijaga oleh Allah Ta'ala. Sebab anak saya, isteri saya, anak 3 orang, isteri saya, semua duduk di kampung. Kampung tu tak ada orang Melayu, melainkan mereka saja. Kampung tu kampung dipanggil Masyiah Badawi, dipanggil Baladul Quran. Satu kampung tu kanak-kanak kecil kebanyakan semuanya hafal Quran. Saya letak anak saya di situ dengan isteri saya, bukan duduk asrama. Sebab anak saya yang pertama umur 8 tahun, yang kedua umur baru 5 tahun. Mereka mesti duduk di rumah, kena duduk dengan mak ayah. Itu kita tak setuju kalau kata ibu ayah hantar anak-anak pergi asrama awal-awal, tak boleh. Kerana mereka masih perlukan kasih sayang ibu ayah.
Umur anak 7 tahun, 8 tahun dah hantar pergi asrama. Itu semua membunuh kehidupan anak tadi. Sebab tu kadang-kadang ni ayah-ayah ni dia teringin sangat anak dia jadi alim. Dia duk ingat duk baca cerita Imam Nawawi, dia baca cerita imam tu imam ni. Dia tak imam pun. Dia nak anak dia jadi imam macam tu. Dia tu sendiri pun. Nah. Tu kita kata anak singa. Kalau nak bagi jadi singa, pak pun kena singa lah. Nah, ni pak kambing, anak nak jadi singa, buat mana? Pak kena jadi singa dulu, barulah anak jadi singa insya-Allah. Dia tahu kalau dia tak boleh lah anak kami tak ada jadi ulama langsung sebab kami tak ulama ustaz. Dah, bukan tu maksud saya. Maksud saya jangan dibatikan zaman budak tadi dengan keinginan kita yang macam-macam. Faham? Kita yang beringinan tu dah kali mematikan zaman budak tadi. Jangan dibunuh masa budak. Saya pernah nyatakan nasrat saya kat guru saya, kata anak saya ni saya nak bagi umur 3 tahun masa tu. Saya kata nak bagi dia mengaji Quran. Saya kata Muhammad, jangan kamu matikan umur anak kamu tadi. 3 tahun ni waktu untuk dia gembira lagi. Bagi dia gembira dulu. Bagi dia seronok dengan zaman budak-budak dia. Bagi dia ingat dia ada zaman budak-budak. Jangan duk bagi dia lupa. Saya ni umur 3 tahun, saya pernah lalu ke umur 3 tahun? Ha. Jangan sampai macam tu. Kita membunuh masa hidup anak kita. Ha. Betul ya? Itu sungguh. Ha. Bila guru saya bagi tambih macam tu, baru saya, Masya Allah, rupanya perlu kepada guru pembimbing. Murabbi ni perlu. Kerana dia akan susun hidup kita. Ada seorang abang ni berjumpa dengan saya, dia nak bagi anak dia umur 7 tahun masuk sekolah, pergi duduk asrama. Saya dengar dia duduk cerita, dia kata dia seorang anak dia minat dengan agama, umur 7 tahun dia nak bagi anak dia duduk asrama dan sebagainya. Saya dengar, terus saya nasihatkan dia. Saya kata, abang, anak ni 7 tahun ni dia masih perlu pada abang lagi sebenarnya. Dia masih lagi duk cari lagi kasih sayang ayah dia, mak dia. Jangan dibunuh masa kecil dia dengan keinginan kita, sampai nanti dia akan lupakan kita. Sungguh, anak-anak yang pernah dipisahkan muda, nanti dia akan jauh dengan keluarga dia. Dia rasa biasa, ayah dia biasa, ayah mak dia pun biasa. Jangan dia akan anggap biasa nanti. Tapi kalau kita hidupkan masa kecil dia, nanti insya-Allah dia akan ingat kita sampai bila-bila. Bagi dia ingat, kata dia pernah kecil dan dia pernah membesar dengan ayah dia, pernah membesar dengan ibu dia, macam tu. Ha? Itu kena ambil bimbingan para guru. InsyaAllah tahun depan akan keluar kitab saya yang baru. Kitab saya insyaAllah tahun depan, kitab berkenaan dengan cara mendidik anak-anak. Ni dah beranak dah. Kitab kelahiran dah ada. Dah beranak, mestilah didik. Keluar kitab didikan pula insyaAllah. Tapi tak kahwin, tak ada kitab kahwin. Kena buat kitab kahwin dulu sepatutnya. Kan? InsyaAllah nanti pula lepas dah dapat anak baru kahwin. Kan? Kitab kahwin dia tak buat lagi. Saya susun ikut turutan. Tahun depan saya ada banyak kitab sebenarnya. Dah siap banyak kitab dah. Cuma tak dikeluarkan. Kitab Tauhid. Saya ada kitab Tauhid pun ada. Dalam Jawi. Saya tulis dalam Jawi. Alhamdulillah saya siap kitab tersebut dalam masa 1 hari. Saya tulis daripada pagi subuh, siap pada waktu zuhur. 53 bait. 53 rangkap syair Tauhid. InsyaAllah tahun depan, tak tahu lah tahun depan sempat ke siap. Saya telah tulis dah syarah. Tapi nampak macam ni lagi panjang teruk ni kata. Sebab baru bismillah saja dah 4 line kan? Syarahan dia dah 4 line. Jadi saya pun berhenti sekejap kerana bagi hilang idea kan? Tak sambung dah. Nanti tahun depan saya buat kalau kitab lain dulu. Kitab tu nanti dulu. Baik, terus Bab pada menyatakan tentang sifat Imam Rasulullah SAW dan yang berkaitan dengannya. Sifat Imam bagi Nabi kita, kerana kamu buat amal dan sunnahnya. Serban itu yang dibalut di kepala, tidak kira dengan kain apa saja. Baik, imamah maknanya serban. Imamah maknanya serban. Jadi Nabi kita Muhammad SAW memakai serban. Nah, dan Nabi membalut, maksud serban iaitu perkara yang kain yang dibalut di kepala. Itu maksud serban. Jadi apa saja kain yang dibalut di kepala dipanggil serban. Karena serban maknanya ma talufu 'ala ar-ra's. Imamah maknanya ma talufu 'ala ar-ra's, yang dibalut di kepala. Maksudnya kalau ambil kain batik bini kita pun, lepas tu kita tengok nak sembahyang nak pakai serban dapat pahala lebih sikit, tengok kain batik dia ada, serban kita hilang. Ambil kain batik tu buh atas kepala, balut, sembahyang, boleh dapat pahala insya-Allah. Tamam? Kain batik tu kena bersih lah. Boleh? Jadi apa sahaja dibalut di kepala maka tu dipanggil serban. Tamam? Terus Serban Nabi tidak besar, tidak kecil, sederhana, jika pakai tidak ganjil. Jadi serban Nabi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, dan tidaklah ganjil kalau dilihat Nabi pakai.
Kecil sangat pun tidak, sampai tidak boleh untuk menghalang kepala daripada kesejukan, dan tidak terlalu besar sampai menyebabkan jadi memberatkan kepala. Nampak? Serban Nabi sederhana. Serban Al-Imam Abdullah Syarqawi radhiyallahu anhu, Syekhul Azhar, yang dulu serbannya besar. Besar kalau tengok gambar, besar tu serbannya. Dan kalau dia nak semayang, maka setiap kali dia nak sujud, dia akan angkat serban dia, letak tepi dulu. Punya besar serban dia. Elok nak sujud, dia akan angkat serban, tak tepi. Lepas tu bila nak bangun, dia akan angkat balik serban tu, tak balik atas kepala. Naik balik. Orang tanya kepada dia, kenapa Syekh buat macam tu? Maka kata dia, wada'tu imamati kama wada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam umamatahu. Saya meletakkan imamah saya, serban saya, seperti Nabi meletakkan umamahnya, cucu Nabi. Cucu Nabi namanya Umamah. Dia tukar ayat sikit saja. Nampak ada macam ada rima di belakang sama. Wada'tu imamah kama wada'an nabiyyu umamah. Saya letakkan imamah seperti Nabi letakkan umamahnya. Nabi pun dukung Sayyidina Umamah waktu semayang. Waktu Nabi nak sujud, Nabi akan letak Sayyidina Umamah di tepi. Nak bangkit, Nabi angkat balik Sayyidina Umamah waktu tersebut. Jadi saya buat macam tu, kata Rasul, kata Al-Imam Abdullah Syarqawi radhiyallahu anhu. Tapi serban kita ikut dengan kita lah, ikut padan kita lah. Serban besar sangat, ilmu kecil, pakai berapa besar-besar. Lagi orang tanya, hari payah nak jawab lagi. Pakai padan dengan kita saja. Ada orang kadang dia pakai serban, dia pakai pula dengan kain. Ni, dia pakai serban, lepas tu dia pakai kain tak atas kepala, macam tu. Nampak segak kan kalau pakai macam tu? Betul lah. Kata Syekh Ali Jumaah hafizahullah, man kalau kata seorang tadi dilihat, seorang kalau kamu lihat dia meletakkan tailasan, ni tailasan di atas kepalanya, di atas serban. Kalau kamu melihat seorang yang meletakkan tailasan di atas serbannya, la tas'al an ilmi, jangan tanya ilmu dia. Maksudnya ni orang alim. Jadi kalau orang alim pakai macam tu, khair, tak ada masalah. Tamam? Kalau tengok dia pakai serban, lepas tu dia letak kain atas kepala, atas serban tadi, la tas'al an ilmi. Kita nak pakai macam tu, teh patut badan lah. Kalau kita bukan tok guru, kita pakai macam tu, sagi orang tanya lagi, kita kata la tas'al an ilmi. Kadang-kadang kita tengok penuntut ilmu saja, baru mengaji, duduk dalam majlis pakai macam tu ketika di depan guru, ni tidak ada adab. Tak ada adab ketika di depan guru bagi macam tu. Tamam? Adab dengan guru ni banyak lah, banyak adab dengan guru ni, macam-macam tu antaranya. Terus panjang serban Nabi kita yang mulia, setengah mengatakan riwayatnya ada. Ada sebahagian mengatakan panjang serban Nabi tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat panjang serban Nabi SAW. Tapi Al-Imam Nawawi kata ada riwayat. Terus sebut. Yang berkata An-Nawawi yang berjasa, bahkan riwayatnya ada, jangan lupa. Ya, ada riwayatnya. Ada riwayatnya, kata Imam Nawawi. Al-Imam Ibnu Hajar dengan Al-Imam As-Sakhawi kata tidak ada riwayat. Tak dijumpai riwayat, kata beliau. Kata mereka, ma'ajalalatihima, dengan ketinggian ilmu mereka berdua, katanya mungkin tidak sabit riwayat tersebut. Tapi Imam Nawawi kata ada. Nawawi kata, Imam Nawawi lebih awal lagi, dan beliau mengatakan ada riwayat. Dan apa riwayat yang disebut di Imam Nawawi? Tengok disebut apa dia di bawah, 6 hasta. 6 hasta panjang serban Nabi kita, yang terpanjang 12 hasta ukurannya. Baik, serban Nabi ada dua jenis. Yang paling pendek 6 hasta, yang paling panjang 12 hasta. Satu hasta sama dengan apa saya dah sebut di bawah. Saya sebut dah kiraan hasta di bawah. Satu hasta bersamaan dalam mazhab kita Syafi'i 61.83 cm. Faham? Jadi kalau tu Imam Syafi'i, yang Imam Nawawi yang sebut, maka kita kena tengok dengan kiraan dalam mazhab Syafi'i lah. Jadi 61.83 lebih kurang 62 cm kali dengan 6. 6 kali 6 36, lebih kurang dekat hampir 4 meter. 3.6 meter ataupun hampir 4 meter. Panjang serban yang paling pendek. Yang paling panjang 12 meter. Panjang serban Nabi yang paling panjang 12 meter. Maksudnya panjang mana serban ni? Besar tak? Besar. Macam Habib Umar pakai tu. Itu 12 meter tu. Habib Umar pakai tu. Itu sunnah Nabi. Jadi kita tak boleh kata, "Wih, besarnya serban." Tak besar. Hak tu kerana tu besar serban Nabi SAW. Faham? Terus. Serban kita pernah dipakai baginda tanpa gagah, lupa dan irfannya. Dan Nabi juga pernah memakai serban yang berwarna hitam. Tampak gagah dibalut pada mighfarnya. Mighfar apa dia? Topi perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman dahulu para sahabat, para
para tentera prajurit muslim memakai serban dan mighfar. Tapi ketika mana dibuang serban, dipakai hanya topi perang sahaja, maka ketika itu hilanglah izzah golongan muslimin. Dan orang Islam berterusan memakai balutan di atas kepala. Itu tengok orang Melayu kita pakai tengkolok, destar, dan dipakai dia balut di atas kepala. Dan itu sunnah Rasulullah, diniatkan tu dapat pahala. Cuma orang Melayu dia suka seni. Nah, dia suka seni. Dia ada bentuk macam-macam bentuk dia punya tengkolok dia. Dan kalau diniatkan tu balut tadi dengan balutan, maknanya dapat serban maksud dia. Karena serban maksudnya ma talufu 'ala ar-ra's, yang dibalut di kepala. Maksudnya memakai tengkolok, maka itu juga serban. Serban tak disyaratkan ada ekor. Tak disyaratkan. Padahal mesti kena ada ekor, tak ada ekor pun tengkolok pun ada ekor. Tak disyaratkan ekor. Ekor dipanggil azbah. Azbah nanti akan dibincangkan. Azbah sunnah. Cuma kalau tidak pakai azbah, tidak ada ekor, adakah tu tak dikira serban? Tak, dikira serban juga. Jadi serban, tengkolok. Jadi kalau kadang-kadang ada panglima, dia nak pakai serban macam tok guru, dia nak dapat sunnah juga. Tapi bila nak pakai serban, takut jadi orang panggil mufti pula. Maka akhirnya dipakai tengkolok pada waktu tersebut, dan dia dapat pahala sunnah juga, iaitu memakai serban. Nampak ada orang Melayu kita ni bijak betul dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan berseni. Dia balut dengan nama macam-macam, dan semua dapat pahala. Dan menutup kepala ni adalah sunnahnya para solihin dan orang-orang terdahulu. Orang zaman lah yang tak mau tutup kepala, tak mau pakai kopiah, tak mau pakai songkok, tak mau pakai serban ya. Eloknya pakai, tutup kepala tu kena pakai. Bagi lelaki biasa benda tersebut. Nampak? Okay. Terus warna putih tetap ini harga kita punya harga yang dilepas belakang. warna putih tetap pilihan baginda. Nabi tetap memakai serban warna putih, dan Nabi ada azbah yang dilepas di belakangnya. Azbah asalnya nama bagi ekor serban di atas, tapi setelah itu digunakan dengan uruf, dengan maksud serban ekor yang di bawah, yang dilepaskan di bawah. Dan Nabi ada dua azbah, ekor serban Nabi ada dua. Tuan pernah tengok Habib Omar pakai serban yang dilepas dua ekor macam tu. Dan itu pun sunnah Nabi SAW. Juga kalau dipakai kemudian diletakkan ekor, dilepaskan di tepi, macam tu pun azbah juga dipanggil, ataupun dipanggil ekor dua ekor serban. Maka itu pun sunnah Rasulullah SAW. Dan azbah dilepaskan di mana? Di bahagian belakang. Rasulullah sunnahnya dilepas di bahagian belakang. Sebahagian para ulama sufi melepaskan di sebelah kiri azbahnya, karena bersamaan dengan jantung, untuk mengingatkan kita dengan Allah. Dan ekor serban satu, dilepaskan satu tadi di jantung, untuk mengingatkan at-tauhid Allah Ta'ala. Faham? Itu ekor serban. Dan para penuntut ilmu dilepaskan satu di sebelah kanan, disebabkan di sebelah kanan. Itu penuntut ilmu. Jadi terpulang, tidak ada masalah, mana-mana pun tidak ada masalah. Baik, kalau tidak ada azbah seperti serbannya para ulama Al-Azhar Al-Syarif. Ulama Azhar memakai serban Azhar, dibalut dengan kepiah merah, kemudian dibalut di keliling, tidak ada serban, tidak ada ekor. Maka itu pun sunnah Rasulullah SAW seperti yang kita sebutkan tadi. Kenapa ulama Azhar pilih warna merah? Karena merah ni lahu bahjah, karena warnanya cantik dan menunjukkan kecantikan ilmu. Karena itu dipilih merah. Itu semua ada makna tu, merah dan sebagainya. Lepas tu kalau di Azhar, kalau tuan-tuan pergi tengok ekor serban tu pun dah tahu dah, dia ada dekat apa ni orang panggil imamah Azhar tu, dekat kopiah tu, dekat dia punya tarbus Azhar tu, dia ada tali. Ada tali warna hitam, ada tali warna biru. Tali itu pula berbeza pula. Ada tali yang dia berduduk tengah-tengah, ekor belakang dia duduk tengah-tengah betul. Ada tali dia duduk sebelah tepi, warna biru, tapi dia tak ikut, dia bukan duduk tengah-tengah, dia duduk tepi. Itu bukan tak sengaja buat tu. Saya dia kata, "Weh, kedai ni silap buat kot." Itu semua ada makna. Nah, kalau kata warnanya biru ikat di tepi macam tu, maksudnya ini hafiz, ini imam, maksudnya orang yang ahli Quran. Tapi kalau ditak di tengah-tengah, ini orangnya alim. Nah, maksudnya ada makna pada serban tadi. Dan biasanya kalau serban orang-orang yang hafal Quran sahaja, tapi dia bukan alim, maksudnya dia hanya ahli Quran, dan dia guru Quran dan sebagainya, dan dia qari, suaranya sedap dan sebagainya, tapi dia bukan, maksudnya bukan fuqaha, maka serban dia agak beza sikit. Serban dia akan balut, kemudian nipih, dan kemudian ada bulu naik ke atas. Dia ada seni dah. Ulama Azhar ni maksudnya dengan tengok serban tu pun tahu dah orang ni bahagian apa. Faham? Orang ni dia bahagian mana. Sampai macam tu sekali ulama bincang bab serban saja.
Serban Azhar saja pun ada makna semuanya, bukan saya saja pakai. Terus. Dan Az-Zahab itu nama serban Nabi telah dihadiahkan kepada Imam Ali. As-Sahab itu nama serban Nabi yang Nabi hadiahkan kepada Sayyidina Ali. Nabi mengatakan atakum aliyun fis sahab. Sayyidina Ali telah datang kepada kalian dengan as-sahab. As-sahab maksudnya apa dia? Serban Nabi yang namanya as-sahab. Sahab dalam bahasa maksudnya awan. Jadi serban Nabi macam gumpalan awan kerana putihnya serban tersebut. Jadi orang Syiah Rafidah mereka silap faham. Dia kata atakum aliyun fis sahab, maknanya Sayyidina Ali telah datang naik ke atas awan. Dia ingat Sayyidina Ali Son Goku kot. Baik mustahil Sayyidina Ali naik atas awan, tak mustahil. Benda tu tak mustahil. Kapal terbang pun naik atas awan. Kita nak heran apa? Kalau wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang yang soleh ni naik ke atas awan, tak masalah. Cuma masalah kamu salah faham hadis. Mereka mengatakan Sayyidina Ali tidak mati, Sayyidina Ali tidak wafat. Sayyidina Ali diangkat oleh Allah ke awan. Kalau bunyi guruh, maknanya itu suara pekikan Sayyidina Ali. Dan kalau nampak kilat tu, itu adalah panahan Sayyidina Ali. Syiah punya pahaman. Dia kata Sayyidina Ali tak mati. Sayyidina Ali naik ke atas awan, dia kata. Bukti dia apa dia? Ada dalam hadis. Nabi kata atakum aliyun fis sahab. La ilaha illallah. Kita tepuk dahi. Kata Imam Abdullah Sa'id Lahji, ini dalil mereka tidak tahu hadis. Hadis tadi Nabi nak bagi tahu Sayyidina Ali pakai serban namanya sahab, bukan duk atas awan. Dia terjemah tu kepada bahasa. Jadi dalil kata mereka tidak tahu hadis Nabi SAW. Tamam? Jadi serban tadi dipakai oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Serban as-sahab. Terus. Pakailah serban wahai para pemuda, jika tidak ikut Nabi, ikut siapa? Ya, pakailah serban wahai para pemuda. Pakailah walaupun hari Jumaat sahaja. Hari Jumaat kalau boleh pakai serban. Kalau tak ikut Nabi, nak ikut siapa lagi? Ikut siapa lagi kalau tidak ikut Rasulullah? Ada seorang ulama ada tulis kitab. Ya ayyuhas syabab, aina imamatukum? Ditanya soalan. Tajuk kitab dia, risalah. Wahai para pemuda, mana serban kalian? Tulis satu risalah. Nak suruh cerita pasal serban saja. Ada satu lagi kitab ditulis juga. Ya ayyuhas syabab, aina lihyatukum? Wahai syabab, mana janggut kalian? Janggut pun ditanya. Di mana janggut kalian? Kenapa dibuang janggut? Faham? Memang macam tu sekali. Masuk? Nak masuk ni tak? Berapa minit lagi? Sampai azan. Lepas tu kita berhenti. Terus. Bab pada menyelesaikan tentang jawapan dan khuf baginda Nabi SAW. Jawapan Nabi yang terjaga lagi mulia, beruntung bagi yang pernah menyentuhnya. Punya dua kiblat dari kulit jua telah dilahkan oleh ulama kita. Panjang masa jengkal dan wajari, lebarnya tu jujani buku dari. Ini capal Nabi SAW. Capal Nabi yang pernah dilakar oleh para ulama, antaranya Al-Imam Al-Iraqi radhiyallahu anhu, dan ada dengan ukurannya sekali, berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan saya letakkan di belakang sekali gambar capal untuk memudahkan ibu ayah semua tengok, abang-abang semua tengok, para masyayikh, para ustaz-ustaz tengok semua. Ni panjangnya, ni panjang dan ni lebarnya, dikira dengan detail. Nanti kita akan tengok satu persatu yang telah disebutkan, yang saya sebenarnya hakikatnya saya terjemah balik kepada syair Al-Imam Iraqi, tapi saya terjemah dalam bentuk syair juga. Imam Iraqi tulis syair dan saya juga terjemah dalam bentuk syair. Ni yang syair yang saya tulis ni. Punya dua qibal dari kulit jua. Jadi katanya capal Nabi yang terjaga lagi mulia, beruntung bagi yang pernah menyentuhnya. Ya, beruntung. Siapa yang pernah menyentuh capal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya dua qibal dari kulit jua. Dia ada dua qibal. Apa qibal? Ini qibal. Ini qibal. Dua tempat memasukkan jari. Lepas tu capal Nabi agak istimewa. Berbeza dengan capal yang kita biasa tengok. Capal yang kita biasa tengok ada satu qibal sahaja, tempat masuk jari hanya satu saja kalau capal. Faham? Capal Nabi dia ada dua tempat masuk jari, iaitu dimasukkan di antara ibu jari kaki dan jari telunjuk kaki, dan dimasukkan di antara jari tengah dan juga jari manis kaki. Dimasukkan macam tu. Ini capalnya istimewa. Capal pun dah istimewa. Dan capal ni yang dikatakan dibawa oleh Nabi SAW ketika Isra' dan Mi'raj. Mana tak? Dan ada orang pula pandang hina, dia tengok ada kopiah capal. Ramai kan kita pakai kopiah capal. Kata, oh pakai kopiah capal, tengok. Capal pun tak atas kepala. Nabi suruh ke macam tu? Dia kata macam tu kat kita. Tanya balik kat dia, Nabi larang ke bodoh? Nabi larang ke?
untuk letak capal atas kepala? Bukan capal kamu, capal Nabi. Capal kamu memang bukan sekat kami je larang, lembu pun tak mau. Letak capal kamu, capal Nabi SAW. Dan capal Nabi ini adalah bahan benda yang sangat istimewa. Capal Nabi tidak disuruh pecat oleh Allah ketika Nabi sampai di Sidratil Muntaha. Capalnya Nabi Allah Isa alaihissalam disuruh pecat oleh Allah ketika sampai di Wadi Muqaddasi Tua dekat Tursaina. Iqla'na alaik, pecat capalmu wahai Musa. Kamu sekarang duduk di mana? Di Wadi Muqaddasi Tua. Allah Ta'ala suruh Nabi pecat capal Nabi ketika di Sidratil Muntaha waktu Isra' Mi'raj. Tak disuruh. Naik bersama dengan capal. Dan Sayyidina Jibril kata, kalau siapa yang langkah melebihi kawasan tersebut, maka lah tarak, aku akan terbakar wahai Rasulullah. Capal Nabi tidak terbakar ketika mana melangkah bersama dengan Rasulullah masuk ke Sidratil Muntaha. Jibril kata dia akan terbakar, capal Nabi tak terbakar. Kenapa? Karena duduk dengan Nabi SAW. Sama capal Nabi dengan kita. Capal Nabi naik ke Sidratil Muntaha, kamu naik. Capal itu lebih mulia daripada kamu sebenarnya. Capal itu lebih mulia daripada kamu. Kalau tu kami letakkan capal tadi di atas kepala, dia kata tu bukan capal, tu surah capal, gambaran capal. Iyalah, nak ambil capal, capal ada berapa saja. Kalau seorang buah atas kepala dia macam tu, yang lain pakai tak boleh nak ambil contoh dah lah. Maka kita katakan surah capal sama dengan yang aslinya. Kita memuliakan surah, memuliakan gambaran yang dilukis, itu sama seperti kita memuliakan yang asli. Betul tidak anda? Surah ibu kita, gambar ibu kita dengan ibu kita yang asli, sama tak? Tak sama. Ini surah, ini ibu kita. Baik, tapi boleh tak ada orang pijak gambar ibu kita? Siapa benarkan siapa orang pijak gambar ibu dia? Tak boleh. Kenapa? Ni bukan ibu kamu, ni gambar saja. Tak boleh. Ini ibu saya juga. Karena ni gambar dia, saya kena muliakan. Baik, kalau gambar ibu kita muliakan, bagaimana dengan gambar capal? Sama aja. Kita pun tak faham macam mana mereka tak faham. Kita tak faham macam mana mereka tak faham. Tak boleh nak brain. Macam mana mereka tak boleh nak brain? Faham? Mereka tak boleh fikir benda yang macam tu. Kenapa? Kerana tak ada dalam hati ni dengan Rasulullah sebenarnya. Tak ada pun. Terus. Jadi punya dua kibal dari kulit jua telah dilakar oleh ulama kita. Panjangnya sejengkal dan 2 jari, lebarnya 7 jari di buku lali. Ni panjangnya sejengkal 2 jari, panjang. Sejengkal 2 jari. Saya dah tulis di bawah semua berapa panjang ni dalam bentuk sentimeter. Dan lebarnya 7 jari di buku lali. Ni buku lali. Ni bahagian yang nampak macam dengan ada ruang macam dia tajam tepi tu. Itu yang bahagian buku lali. Sini panjangnya 7 jari. Lebih kurang dalam 18 cm. Lebih kurang. Lebarnya di bawah perut kaki 5. Kaki 5 maksudnya di bawah perut kaki 5 jari maksudnya. Ni bawah perut kaki ni. Ni bawah perut kaki yang bahagian ramping sikit ni. Ini lebih kurang 5 jari panjangnya. Faham? Kemudian dan di atas 6 jari, jangan lupa. Di atas ni mana? Ni sini. Di sini pula 6 jari. Jangan lupa. Dia punya ukuran dia. Jadi semuanya diukur oleh ulama. Kemudian dan lebarnya di antara 2 kibal, 2 jari, ingat pasti tak menyesal. Jadi ini antara 2 jari, ini 2 kibal. Di sini pula berapa? 2 jari. 2 jari lebarnya. Berapa 2 jari? Saya dah sebutkan berapa sentimeter. Lebih kurang 5 sentimeter. Di antara jarak di antara itu lebih kurang 5 sentimeter. Baik. Ini ukuran yang telah dinyatakan Al-Hafizul Iraqi buat bekalan. Ni semua adalah yang telah dilukis oleh Imam Iraqi. Siapa Imam Iraqi? Al-Hafizul Iraqi. Ulama besar hadis yang menghafal ratusan ribu hadis Nabi SAW. Dia yang lukis. Dan disebut dalam kitab beliau. Kamu tak mau percaya, sudah. Ikut suka kamu lah. Ada lebih biadab tuan-tuan. Tuan-tuan pernah buka dalam Facebook. Saya kadang-kadang tengok juga daripada tulis. Dia boleh kata lepas ni kalau jumpa pula seluar dalam Rasulullah, letak pula seluar dalam kat ni. Saya kata la ilaha illallah. Tuan-tuan kalau buka Syama'il, tidak ada seorang pun ulama membahaskan tentang pakaian dalam Rasulullah SAW. Tak ada seorang bahas. Kamu boleh sebut, maksud mulut kamu dibusuk betul. Dia boleh sebut, kata kalau lepas ni jumpa pula berkenaan pakaian dalam Nabi, lepas ni ada lamang 3 segi pula, kata tengok sampai macam tu sekali. Dalam hadis tak pernah sebut. Para sahabat, para ulama malu nak sebut benda tadi dan tak disebut pun. Faham?
Kamu boleh sebut perkataan tadi, mana kamu ni ada malu tak dengan Rasulullah ni? Macam tu sekali. Ini cinta dengan Nabi. Kalau buka Facebook dia orang, ya Allah ya Tuhanku, rambut kuning biru, nah, seluar sampai dekat bawah, ada yang atas pakai seluar pendek pun ada. Tapi bukan main lagi mempertahankan sunnah kepala bapa dia, tak tahu. Saya minta maaf geram. Minta maaf, tarik balik. Ini ukuran yang telah dinyatakan Al-Hafizul Iraqi buat bekalan. Surah capal Nabi kita jangan hina, memuliakannya sama yang aslinya. Surah capal, bukan surah ni maksudnya surah macam Quran tu. Ada seorang bila saya bahas yang ni, dia kata, Astaghfirullahalazim, setakat ni saya tak pernah dengar lagi ada surah capal. Yang saya dengar surah Al-Baqarah. Memang ni memang lembu betul. Nah, saya bukan kata surah dalam Quran. Surah maksudnya gambar capal. Memuliakan gambar capal seperti kita memuliakan yang asli. Seperti kamu muliakan gambar ibu kamu, macam kamu muliakan ibu kamu. Betul? Piramli pandai tak gambar duit lah. Kepala bapak kamu, kepala bapak aku. Biasa nak pijak tengok, marah dia. Oh, pijak kepala bapak saya. Itu hanya surah saja, gambaran, tapi mereka pertahankan sungguh. Piramli pandai. Piramli nak ajak buat-buat ni. Nah, patutnya tak apalah, cukuplah. Ada benar lagi nak kata tapi cukuplah, tak ada. Jika kamu dengar ada yang menghina, berpalinglah. Ini pesan Tuhan kita. Kalau kita dengar ada orang yang menghina, maka berpalinglah daripada mereka. Fa'arid 'anil jahil wa'arid 'anil jahil. Maaf. Wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah daripada orang-orang jahil. Wa idza qatabahumul jahilun qalu salama. Kata mereka salama. Ini pesan Al-Qurtubi, imam kita. Surah capal hakikatnya ia mahkota. Imam Qurtubi, bukan Imam Qurtubi sahibut tafsir. Ini Imam Qurtubi lain. Kata beliau, hakikatnya kamu nampak gambaran ini capal yang diletak di kaki, tapi hakikatnya ini adalah mahkota yang patut diletakkan di kepala. Malah dia lebih mulia daripada mahkota. Sebab tu para ulama kita, bukan baru ni sebenarnya. Capal yang dibuat di atas kopiah ni bukan baru. Ini sejak pada zaman dulu lagi dah dibuat. Cuma disebabkan masuknya faham tak elok dalam masyarakat, dipahamkan bid'ah kepada umat, menyebabkan umat tinggal benda ni, maka diingatkan balik oleh para ulama. Alhamdulillah. Orang yang letak capal atas kepala ni tahu kata ini orang yang cinta. Ini orang yang cinta, mesti dia letak. Kalau dia letak gambar, dia tak letak gambar lain. Kenapa dia letak gambar capal? Kenapa dia tak letak gambar lain? Awak tak letak gambar kepala Garuda ke apa? Tak. Dia letak gambar capal atas kepala. Kerana dia mencintai sahibun na'al tadi, pemilik capal tersebut. Tamam? Dan kata Imam Qurtubi, surahnya capal, gambarnya capal, hakikatnya ia mahkota. Sebab tu disebut dalam syair Imam Qurtubi, dia kata apa? Wa na'lun qada'na haibatan libahaiha. Ini adalah capal yang kami letakkan, kami tunduk dengannya kerana memuliakan kecantikan dan juga keagungannya. Wa inna mata naqda'u laha abadan na'lu. Kerana selagi mana kami tunduk dan menghormati dan memuliakannya, maka kami akan ditinggikan oleh Allah. Kata beliau, fadha'ha ala a'lal mafariqi innaha. Letakkan capal itu di atas kepalamu. Tengok ni siapa yang sebut? Imam Qurtubi sebut. Letakkan ianya di atas kepalamu. Haqiqatuha tajun wa suratuha na'lu. Hakikatnya ia adalah mahkota yang perlu diletakkan di kepala, walaupun surahnya adalah na'al, capal. Bi akhmasi khairul khalqi hazat maziyatan. Kata beliau, ianya pernah berada di bawah tapak kakinya manusia yang paling agung, yang kerana itulah dia mendapatkan keistimewaan alat taj, melebihi mahkota. Disebabkan kerana dia pernah duduk di bawah kaki Rasulullah, maka dia mendapatkan keistimewaan melebihi mahkota yang ada di atas kepala raja. Kerana tu sahaja. Tamam? Hatta bahatil mafriqar rijlu, sehingga menyebabkan kaki itu menjadi mulia daripada kepala. Maksud kaki tadi yang menyebabkan mulianya kepala, maksudnya kepala kamu jadi mulia kerana kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Syifa'un lidzi saqamin raja'un libaisi, dan ianya moga-moga menjadi penyembuh kepada sakit. Dan kita berharap dengan kebaikannya. Amanun lidzi qaufin kadza yuhsabul fadlu, dan ianya juga akan menyebabkan kita selamat di dalam ketakutan. Kerana itu antara fadilat capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan pernah tengok baju-baju perang para ulama dulu, Sultan
Muhammad Al-Fatih, kalau tuan-tuan tengok baju perang dia penuh dengan lukisan. Kalau bahasa kita sebut azimat. Ada lukisan macam capal, ada lukisan macam-macam ada. Karena mereka berpegang dengan sebab tersebut, bukan pegang dengan Allah Taala. Cuma benda tidak menjadi masalah. Tidak jadi masalah pada syarak. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kita tak tahu, itu masalah. Kita tak tahu betul tak hukum. Itu masalah. Faham? Panjang perbahasan dia, tak perlu kita bahas di sini. Ada juga kata ulama, orang-orang perempuan yang nak beranak, nak bersalin, kalau kata mereka nak bersalin dan susah dalam nak bersalin, pegang surah capal. Ada gambaran capal tu, pegang di tangan kanan, insya-Allah dimudahkan oleh Allah Taala berkat sahibun na'al, berkat Rasulullah SAW akan dimudahkan melahirkan anak tersebut insya-Allah. Pegang macam tu. Banyak lagi ada saya sebut juga dalam kitab saya yang ada di depan tu, kitab Fathul Wadud, hukum hakam kelahiran. Hukum hakam kelahiran tu maksudnya cerita berkenaan hari pertama nak kena buat apa sampai hari yang ke-8 kelahiran kita nak kena buat apa ketika lahirnya anak kita. Ada semua dalam kitab tersebut. Baik. An-Najashi dan Sayyiduna Dihyah beri Nabi akan khuf sebagai hadiah. Nabi pernah diberikan hadiah oleh Sayyidina Najashi, Raja Habsyah. Itu gelaran namanya Ashamah, dan gelarannya Najashi. Macam kita sultan digelar dengan sultan, raja. Kalau kata di Yaman digelar dengan Tubba'. Kalau di Parsi digelar dengan Kisra. Kalau di Rom digelar dengan Kaisar. Itu gelaran-gelaran para raja pada zaman dahulu. Tamam? Jadi An-Najashi dan Sayyiduna Dihyah pernah memberi Nabi akan khuf sebagai hadiah. Ini masuk bab khuf. Khuf ni kasut ataupun kulit yang dipakai di kaki yang cukup syarat, maka dibolehkan untuk kita pakai, dan bagi orang yang bermusafir dibenarkan memakainya setelah sempurna wuduk. Syarat dia nak pakai khuf mesti sempurna wuduk dulu, basuh kaki semua, dah selesai dah basuh baru pakai khuf. Dan boleh kita menyapu di atas khuf bagi yang bermukim sehari semalam, dan bagi yang bermusafir 3 hari 3 malam. Dan adalah perbahasan dalam kitab fiqh dan kita tak perlu bahaskan di sini. Berapa waktu bila kita nak mula kira sehari semalam, waktu mula batalkah atau waktu mula kita memulakan wuduk yang baru, itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh. Faham? Kita pun daurah saja tuan-tuan. Bila tuan-tuan dengar ada benda yang tak apa nak jelas, maksudnya nak kena mengaji. Depan daurah ni kadang dia datang untuk apa? Nak bagi himmah kita keluar untuk kita nak kena mengaji lagi. Oh, banyak saya tak tahu lagi ni, saya nak kena mengaji lagi ni. Maksudnya kelas pengajian lepas ni jangan ditinggalkan, kena terus belajar. Tapi kalau kita dengar ni ustaz cerita ni saya tahu semua orang ni, malah saya tahu lebih pada tu lagi, tak apa, comel lah kan. Tapi kalau kata tak, saya tak pernah dengar ni, ada yang benda yang saya tak pernah dengar, jadi bila tak pernah dengar saya nak kena syarah semua di sini, tak cukup lah sehari saja. Jadi kena panjang masa lagi. Saya pun belajar di Mesir dekat 16 tahun. 16 tahun dah saya di Mesir ni. Ada lagi 5 tahun. Saya akan balik, umur saya cukup 40 tahun. Saya akan balik umur saya 40 tahun. Bawa tongkat waktu tu. Turun kapal terbang. Tapi minta-minta tak turun-turun mati kat kapal terbang cukup lah. Turun-turun jatuh kapal terbang mati. Tak ada nak dakwah. Biar alhamdulillah tiap-tiap tahun balik berdakwah tak apa dah, alhamdulillah. Minta umur panjang je untuk berkhidmat kepada agama Allah Ta'ala. Amin. Amin lah ibu. Slow ya. An-Najashi dan Sayyiduna Dihyah. Sayyidina Dihyah orang yang sangat segak orangnya, cantik, antara sahabat Nabi yang cantik. Sayyidina Dihyah kalau berjalan, orang perempuan pakat semua pakat nak tengok. Cantik sungguh Sayyidina Dihyah. Sampai Sayyidina Jibril alaihissalam ketika turun akan menyerupai wajah beliau. Kenapa Sayyidina Jibril menyerupai wajah Dihyah? Karena Sayyidina Dihyah adalah duta bagi kerajaan pada waktu tersebut. Maka duta kepada dunia dipilih dengan yang cantik. Begitu juga Sayyidina Jibril menyerupai duta dunia ketika mana nak bertemu dengan rajanya dunia dan akhirat, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi Sayyidina Jibril menyerupai wajah Sayyidina Dihyah. Segak orang dia, cantik orang dia. Moga kita dapat bertemu dengan mereka ni semua, untuk kita ambil barakah dengan mereka. Beri Nabi akan khuf sebagai hadiah. Mereka pernah bagi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda tidak pernah bertanya dah disertu atau tidak kulitnya. Nabi tak pernah bertanya adakah kulit tersebut telah disertu ataupun tidak. Kulit tadi telah disertu ataupun tidak tak ditanya oleh Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak dituntut untuk bertanya daripada mana hadiah tadi diberikan kepada kita. Seorang bagi hadiah kepada kita dan kita tahu harta orang ni harta yang halal kebanyakannya, maka tak perlu tanya lagi, ambil saja hadiah.
Tapi kalau kita tahu orang ni hartanya bercampur aduk, maka kena tanya dekat dia, ni daripada bahagian yang mana? Yang halal kan yang haram? Maka kalau disebut dah ini harta saya yang halal dia bagi, okey khair, tak ada masalah. Tapi kalau kita tahu semua harta dia halal, haram, perniagaannya haram, maka pada tersebut dia elakkan untuk kita terima. Kalau kita tak tahu, maka al-aslu ibahah, harus ambil saja, tidak ada masalah, tanpa perlu kita bertanya pada waktu tersebut. Karena buktinya Rasulullah tidak pernah bertanya kepada Sayyidina Najasyi, adakah kulit ini telah disamak ataupun disertu ataupun tidak. Karena kulit kalau kata dia tidak berbau ketika kena air, insya-Allah kulit tadi telah disertu, maksudnya telah selesai dia punya proses. Kemudian bab pada menyatakan tentang cincin dan cok mohor baginda Nabi SAW. Tak masuk lagi kah? Masuk dah. Masuk dah. 1 minit lagi. Okey, baik, kita berhenti sekat itu dulu. Malam ni kita sambung insya-Allah pada bab menyatakan tentang cincin dan cok mohor baginda Nabi SAW. Kita sambung selepas maghrib malam ni insya-Allah, sampai pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi jangan tanya bila nak khatam, tetapi insya-Allah lah kita akan khatam malam ni. Saya cuba akan khatam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua buah kapal daripada Melaka Flow Dilema angkut buku-buku sejarah kita, tuan-tuan sekalian. Kita orang Melayu adalah orang yang tak tahu sejarah kita, orang talis yang tulis untuk kita percaya. Kita kena sedar, oh, aku ni anak bangsa Timur. Itu je kita kena sedar. Daripada belah timur inilah akan lahir orang-orang yang menyemarakkan kebangkitan Islam nanti.